saya akan share pada pada pensyarah kelas masing-masing. May I know pensyarah siapa, boleh tak share nama pensyarah masing-masing kat dalam chat box? So nanti saya boleh share kepada yang berkenaan. Daripada kelas mana? Nur Hazilah lagi? Nur Hazilah, okay, FD 2T2, alright, thank you. Lagi selain pada Madam Nur Hazilah, who else? Sebab nanti saya nak share video ni dekat Secai, alright, Nurhana, thank you. So dua orang je Madam Nur Hazilah dengan Secai. Madam Khairaini, Sabrina, okay. Sapian, oh okay, ramai. Okay, saya share pada semua orang lah nanti. Okay, no problem. Alright, so okay, so kita start je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan untuk set 3, question 1 to 3. Saya akan bincang dan juga mungkin kalau ada teknik yang berkenaan yang saya akan saya boleh highlightkan, saya akan discuss juga lah. Okay, so this is the first question. Okay, kita ada question 1 that covers chapter, saya rasa ni dah chapter, ada set yang ketiga kan, I think you dah tahu lah. Set 1 dia cover 21 marks kan, dia adalah chapter untuk introduction of organic chemistry. Jadi untuk yang the first one ini, okay, determine whether the following compounds are saturated or unsaturated hydrocarbon. Jadi as you all have know, saturated or unsaturated hydrocarbon is determined by the presence of multiple bond. Jadi kalau compound tu dia cuma ada single bond, so that compound is termed as saturated because tepu kan, bila tepu dia tidak ada multiple bond. So dalam compound tu dia cuma ada single bond saja, tapi bila ada existence of double bond or triple bond, that compound is termed as unsaturated. Okay, jadi dalam structure nombor 1 ni kita nampak ada double bond kat sini kan. Okay, jadi maksudnya dia terus jadi unsaturated lah kan. So ini adalah unsaturated because the presence of double bond kat sini. Okay, so double bond terus unsaturated. So untuk compound yang ada double bond ataupun triple bond ini, dia akan definitely undergoes addition reaction. Okay, sebab dia boleh ditambah lagi, kita boleh masukkan lagi any elements, okay, contohnya macam hydrogen ke, macam HBr ke ataupun hydrogen ke. So semua compound yang unsaturated ni, they can go for addition reaction. Okay, jadi this is unsaturated hydrocarbon. Jadi kalau nak cakap hydrocarbon pun boleh, tapi soalan ni just nak mention sama ada saturated ataupun unsaturated. Jadi kalau jawab unsaturated, is already answer the question lah sebab ada 2 markah kat sini, jadi untuk satu ni 1 markah lah. Dan ini kalau you tengok dekat sini, saya rasa the best thing is you just draw. Okay, tetapi kalau untuk structure yang hydrocarbon, biasanya kalau ada double bond dalam bentuk condense, dia memang akan ditunjukkan. Contoh macam for example contohnya macam saya ada CH3, CH double bond kan, dalam tu ada double bond, CH3. Double bond dalam structure condense mesti tunjuk. Jadi dalam structure ni there is no double bond kan. Jadi maksudnya kita fahamlah bahawa ini adalah structure yang ataupun compound yang saturated. Okay, so kalau you rasa you tak confident nak kata ini adalah saturated ke ataupun unsaturated, you boleh just by all means boleh draw je structure tu. Kalau saya nak draw ni, saya boleh draw sebagai C. Okay, sekejap kita ada hydrogen. Okay, for the first carbon here. Okay, and then for the second carbon here, kita ada C, and then kita ada H. And then pada second carbon tu juga kita ada Cl, chlorine, and then kita ada C, and then another 2 more hydrogens. And another CH2. Ada berapa CH2 ni? 1, 2, 3. Okay, ada 3 CH2 dan last one dia bonded dengan OH. Jadi kalau kita tengok kat sini memang tidak ada sebarang double bond, jadi maksudnya memang confirm lah ini adalah saturated. Okay, jadi kalau soalan ni dia vice versa, dia minta you, contohnya dia minta you lukiskan structure kan, dia bagi ni and then lukiskan structure condense je. For example, dia bagi expanded condense, maksudnya you akan lukis dalam bentuk macam ni, there is no double bond lah. Okay, sebab kalau dalam structure condense double bond mesti tunjuk double bond antara carbon dengan carbon lah. Kalau antara carbon dengan oksigen, kita memang biasa tak tunjuk lah. Tapi kalau antara carbon dengan carbon, normally the double bond or the triple bond must be shown. Itu saja. Kalau condensed untuk
C double bond O, it is normally not shown, right? Jadi kalau sebenarnya tengok je pun kita dah sebenarnya by dah hujung dengan exam ni kan, saya rasa tengok je dah tahu lah kan. Okay, so ni adalah saturated. So dah ada 2 marks for this one. Saya rasa ni adalah markah yang tak patut ditinggalkan lah, tak patut dirugikan lah markah free je kat sini. Okay, next. Right, so complete the following table by drawing the structural formula for 1, 2, 3, 3 and 4. So saya pecahkan sebab saya nak lukis kat sini kan. Jadi kita diberikan, sebab soalan ni berkaitan dengan structural formula. So as you know, kita ada 3 structural formula. Kita ada expanded, kita ada condensed dan juga kita ada skeletal structure. Jadi dalam soalan ni dia nak pelbagai lah. Ada yang dia bagi condensed, nak suruh you minta expanded kan. Ada yang dia bagi you skeletal, dia suruh you lukis expanded dan juga condensed. Jadi for this question, condensed structure is given and then the question need you to draw, okay, to draw expanded structure dan juga skeletal. Jadi dalam expanded structure, bila you diberikan condensed, you kena make sure all the bonds must be shown. Walaupun bond tu di antara OH, OH you tak boleh buat sebagai OH, macam contohnya you nampak, contoh macam tadi macam ni saya lukiskan, saya nampak tak saya buat OH macam ni, sebab selalunya dekat OH ni lah yang selalu student kena penalize disebabkan oleh antara OH tu dia tak tunjukkan bond, sebab kita so get used kan, bila nak buat struktur alkohol kita akan buat sebagai OH kan. Jadi tolong berhati-hatilah, ini adalah antara penyebab ramai orang yang akan dapat salah untuk soalan melukiskan expanded structure. Okay, jadi I think this one cara kita nak tulis adalah by go carbon to carbon. Okay, you go from carbon to carbon. Okay, jadi saya rasa untuk soalan ni, I'm going to start with this one, carbon ini. So kita akan start dengan by draw the carbon-carbon double bond. Sebab saya rasa ini yang paling senang untuk start. Sebab kalau you start kat CH3 nanti dia nak bond dengan siapa kan. Jadi anchor dia kat sini adalah pada carbon-carbon double bond itu. Okay, jadi pada carbon-carbon double bond ini kita ada 2 CH3 and then you can do the first carbon. Okay, this carbon has 3 hydrogens attached to it. And then another carbon attached. Okay, jadi untuk dalam kes ini, biasanya sebabkan kat sebelah sini kita dah ada CH kan, kita ada H kat sini, and normally saya akan just tarik lah supaya dia punya H, carbon yang kat sini dan H yang kat sini dia tidak akan jumpa lah, macam tu kan. Kalau you buat C nanti akan jumpa H kan, jadi saya rasa you adjust lah accordingly. Sama ada you nak buat carbon ni panjang sikit ke kan, sebab kita ada 2 CH yang bersebelahan kan, yang dekat-dekat kat situ. Jadi ataupun you just panjangkan bond itu and then just draw untuk completekan octet each carbon lah. Okay, so done. This one, carbon double bond and then CH3, the first CH3 and the second CH3. Dan kita ada pada carbon ni kita ada hydrogen. So nak letak hidrogen atas ke bawah ke, it doesn't matter. Okay, so yang penting dia attach pada carbon yang sepatutnya lah. Okay, yang kita ada CH2, okay, another CH2, another CH2 pula, memang CH2 je. Kemudian kita ada COO. Okay, COO is actually C double bond O. Nampak tak? Antara carbon dengan oksigen, bila dia ada double bond, the double bond is always not being shown. Yang akan ditunjukkan cuma carbon double bond. Carbon double bond carbon tunjuk. Tapi kalau CO dalam bentuk condensed, dia memang takkan tunjukkan. Tapi you have to know that this is actually C double bond O. Okay, jadi bermaksud kat sini ada C double bond O. Macam tak ada hint kan, tapi saya rasa by now saya rasa dia sepatutnya dah tahulah antara CC ada double bond ataupun C triple bond C ada triple bond, tapi kalau CO ada tapi kita tak nampak, dia memang condensed, memang hilang langsung lah daripada structure dia. Okay, kemudian another O, so ini adalah ester kan, C double bond O, this one is actually ester, and then the last one adalah CH3. Jadi done. Okay, so saya rasa ini adalah structure expanded yang dah lengkap lah. Alright, so ini adalah structure untuk expanded. So this one adalah 1. So bila you lukis, make sure kena label lah sebab ini dalam soalan, tapi you nanti akan diberikan kita punya soalan kita bukan dalam you tak jawab dalam kertas soalan, you jawab dalam booklet kan. Bila dalam booklet, make sure everything must be labeled. Jangan buat je tau, sebab saya rasa kebanyakan orang kadang-kadang bila dia jawab dah betul dah, tetapi dia lupa nak labelkan, sebab dalam soalan ni kita ada 4, nampak tak sini, kita ada 1, 2, 3, 4 structures. Jadi which one which? Jadi you have to make it clear. Jangan expect alah pemeriksa tahulah ni kan, mesti confirm lah, takkanlah pemeriksa tak tahu. Tak.
Okay, walaupun pemeriksa tahu, tetapi semua soalan, semua jawapan kena dijelaskan, kena clear supaya pemeriksa takkan teka-teka, yang ni yang mana satu, ni untuk yang mana satu. Okay, jadi walaupun pemeriksa tu semua memang dah pandai chemistry, tapi you sebagai pelajar yang menjawab ataupun calon calon peperiksaan, kena tunjukkan semua jawapan dengan sejelas-jelasnya. Okay, jadi bila you dah jawab soalan macam ni, don't forget to label. So this one is actually refer kepada structure satu ni. Okay. Alright, kemudian kita akan lukikan skeletal structure. Jadi kalau skeletal structure kan, saya rasa kita akan go for yang ini yang ini. Kita pergi kepada yang kat tengah-tengah ni. Okay, so itu adalah kita punya cara kita nak buat skeletal. So go for the main ataupun kita pergi kepada kita punya main carbon chain. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay, dan ada tengah-tengah tu O dan ada carbon yang ke-6. Okay, 1, 2, 3, nampak tak? Walaupun sebenarnya CH3 ni dalam structure ni macam seolah-olah ada branch kan, tapi bila kita lukiskan, it is actually part of the main carbon chain, right? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita akan, mana saya lukis ni? 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 1, putus pula. Sorry. Dia terhilang tadi kejap . Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 pada carbon yang kelima. Kemudian yang kat sini yang selalu kita naikkan atas sikit sebab kita nak letakkan O. Okay, kemudian kita pergi kepada carbon yang terakhir sekali. So 6. Kat sini saya rasa ada banyak yang mungkin akan tersilap lah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, okay, CH3. Kemudian kepada carbon yang kedua kita ada CH3. So biasanya untuk, sorry kita akan pergi kepada atas lah. Sorry saya punya ni dekat macam dah nak overlap dengan structure. Okay, carbon pertama, carbon yang kedua, first carbon, second carbon ada CH3, dan pada carbon yang kedua dan carbon yang ketiga in between kita ada double bond. So double bond tu tak kisahlah nak letak kat bawah sini ke. Alamak, sorry. Okay, boleh. Dah lama tak ada kelas ni, kikuk pula. Okay, kita ada double bond. Okay. Anggaplah dia lurus. Okay. Carbon 2, carbon 3, ada carbon-carbon double bond, carbon 3, carbon 4. So kalau kita nak, kalau you rasa macam tak nak salah, mungkin kita boleh buat numbering dulu lah untuk 3, 4, 5 dan ini carbon yang ke-6. Okay. Kita just boleh conteng sikit. Sebelum tu kan kita padamkan lah. Okay, 5, okay, 6. So kita just nak keep track apa ada pada carbon 1, ada pada carbon 2 tu ada apa and so on lah. Okay, carbon 1, okay, betul. Carbon yang kedua kita ada CH3 dan pada carbon kedua dan ketiga kita ada double bond. Kemudian kita ada carbon 4, CH2 ni kat sini. Dan pada carbon 5, dekat sini kita ada double bond O kan. Kita ada double bond O kat sini. Alright, kemudian kita ada O, kemudian kita ada CH3. Okay, and then kita dah boleh lah, you boleh padamkan lah benda-benda yang tak berkenaan kat situ. Okay, just untuk safeguard lah supaya kita tak silap mana-mana tu, kita tak tertinggal mana-mana satu. Okay, you have anything to ask me? So far, is it so good? So far, so good? Nurhana Alia, Nurhazima, Najiha, Najla, okay ke? Oh, very quiet. Iskandar, okay, Iskandar? Okay, madam, okay, thank you very much. Alright, Nozalina, okay, alright. Okay, saya sambung Okay, so tak ada masalah. Jadi saya rasa kita okay, kalau sekiranya terbalik lah kan, dia bagi you condense, okay, dia bagi you skeletal and then dia nak minta you tuliskan dia punya expanded structure. Okay, expanded structure. Okay, even though sebab saya kadang-kadang saya perasan ada dalam student kelas saya lah, bila dalam bentuk macam ni kan kita buat dalam bentuk zigzag kan. Okay, bila bentuk zigzag and then when you are required to draw dalam bentuk expanded, you don't have to retain the zigzag punya dia punya cara penulisan zigzag tu, sebab zigzag tu hanya untuk skeletal. Jadi bila kita nak lukis dalam bentuk expanded, kita je lukis macam ni, straight je. Macam contohnya kalau contohnya daripada sini nak ke sini kan, daripada sini nak ke sini. So 1, 2, 3, 4, 5. So you just buat 1, 2, 3, just buat C macam tu. You don't have to buat zigzag macam tu untuk expanded. You don't have to. Okay, so zigzag punya fashion ni kita hanya buat bila dalam nak lukiskan skeletal saja. Okay,
Alright, so done 1. So saya akan labelkan sebagai 2. Don't forget guys, don't forget this one. Labelkan sebagai 2. Okay, walaupun sebenarnya kalau saya exam saya tahu saya tanda lah kan, tapi kadang-kadang dalam pemakahan, dalam pemakahan, dalam pemeriksaan kertas, kadang-kadang ketua cakap, okay, make sure semua struktur itu dilabelkan. Kalau struktur tak dilabelkan, ada jawapan tapi tanpa label, tolak 1 markah. Okay, faham tak? Jadi benda tu boleh berlaku disebabkan oleh dia tak nyatakan ini mana satu. Faham tak? Sebab kita tak boleh minta pemeriksa tu yang pilihkan untuk kita. So that is the most important thing dalam exam. Everything must be clear. You tak boleh suruh pemeriksa pilihkan, okay, ini struktur pertama, ini struktur yang kedua. You tak boleh buat macam tu. Okay, jadi semua benda kena dilabelkan. Jangan ambil take thing for granted lah. Saya rasa saya kena nasihatkan benda ni sebab dah banyak kali juga benda ni berlaku dalam exam di mana kita benda tu sepatutnya dilabelkan sebab dia merujuk kepada one kan, dia merujuk kepada one tu, so which one which, okay, so nyatakan. Alright. Okay, and then untuk yang kedua, struktur yang kedua kita diberikan skeletal. Okay, you are required to draw expanded dan juga condensed structure. Jadi saya rasa untuk soalan ni kita akan start dengan this one lah. Kalau saya akan start dengan carbon ini. Dia punya main carbon chain sebab ini adalah dia punya substituent. Okay, jadi this one adalah carbon chain dia 1, 2 dan juga 3. Okay, so dia ada 1, 2 and then 3 carbons, whereby the first carbon is carbon that is doubly bonded to oxygen. Dan juga yang ni kena make sure lah so every time when you are drawing the expanded structure, so you must make sure that all the carbons are octet. Itu yang paling penting sebenarnya. Macam tadi saya lupa nak highlightkan. Okay, contohnya macam sini 1, 2, tapi yang ini kita nampak dengan jelas kan sebab condense diberikan, so the hydrogen punya bilangan tu, kuantiti tu dia ada kat sini. Jadi you tak mungkin tak silap lah. Okay, you boleh sini nampak CH3, so 1, 2, 3 and then you boleh count kan all the hydrogens. Tapi dalam case ini dia bagi you skeletal, jadi kemungkinan untuk silap tu mungkin ada. So berhati-hatilah bila kira, bila you buat draw structure, make sure kira lah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, jadi untuk carbon kita ada carbon pertama, carbon kedua dan carbon yang ketiga kita ada 2 hidrogen. Okay, now carbon yang kedua dan carbon yang ketiga yang dekat sini guys, kat sinilah yang selalu markah akan dipotong disebabkan oleh O. Biasanya orang akan buat macam ni. That is actually not wrong kan. Benda ni kalau kita buat dalam equation ke, dalam soalan-soalan yang bukan soalan ini, benda ni tak salah pun kalau tulis macam ni. Dia tak ada, there's nothing wrong with this one. Okay, tetapi disebabkan oleh soalan ni dia nak minta you buat expanded, so kita nak you grasp the concept expand tu apa maksud dia. Jadi kena buat expand. Bukanlah saya saja nak nak lorat nak jadi lorat kat sini, tetapi you kena fahamlah tujuan kita buat soalan ni, kita ajar ni supaya you get the idea of what is actually expanded structure. Jadi whatever it is, okay, all the atoms must be separated from one another by showing a bond. Kan, sama ada bond tu ialah double bond ke ataupun bond tu adalah single bond. Okay, so kena separate every atoms dalam structure tu dengan menunjukkan bond lah. Okay, jadi untuk yang last kali adalah saya nak buat yang ni lah. Jadi kita akan ada cyclopropyl kat situ. So cyclopropyl, okay, carbon ini. So I'm going to draw this one, this carbon ini. So carbon itu. Okay, dan kemudian carbon ini dia bond dengan another carbon that forming a cyclic, okay, triangle. Macam tu. Okay, so this one is actually carbon. Carbon ini dia bond directly dengan carbon ini. So this one. Okay, dan masa inilah you kena make sure that all carbons, kat sini tricky sikit sebab kira. So kalau you tak biasa buat macam ni, kemungkinan kita akan buat macam ni lah. Kita akan buat macam ni. Kan, biasa kan buat macam ni. Sebab apa? Sebab kat sini pun kita akan buat 2H. Nampak tak? Ini adalah antara punca kenapa kita selalu dapat salah soalan macam ni, disebabkan oleh kita so get used untuk kita completekan structure yang dalam cyclic macam ni. Contohnya, sebab kita biasa buat. Okay, macam ni. Okay, without knowing that, nampak tak? Without knowing that, the carbon is already attached to this C double bond O. Jadi maksudnya tak boleh ada 2H di situ. Tak boleh ada, okay, haram. Tak boleh ada H kat sini, 2H disebabkan oleh one of the bond is already directed, okay, kepada C double bond O. Jadi that means that
Okay, yang kita hanya boleh buat sekarang adalah cuma satu H dekat sini. Nampak tak? Sebab tu saya kata, saya ingat pula H lagi ni. Benda macam ni saya rasa saya kena highlightkan lah. So bila every time bila you buat draw structure kira 1, 2, 3, 4. Contoh this one see? Okay, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau you dah terbuat H tadi, you kira 1, 2, 3, 4. Ada 5 pula. Kan? Ada 5 pula buat. Oh salah ni, salah. Jadi padamlah. Okay? You padamkan salah satu. Sebab kan, macam tak cantik pula kan. Kita buat tegak lah kat atas. So you yang buat dia kan. Jadikan dia macam tu lah. Okay jadi 1, 2, 3, 4. Okay, ngam. Okay, kat carbon ni pula. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, cukup. Okay, carbon ni pula 1, 2, 3, 4 cukup. Carbon ni 1, 2, 3, 4. Okay, cukup. Okay, done. Okay, this is the structure. Jadi apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah kira lah kira dan juga go one by one. Contoh tengok dia tak ada satu lagi carbon kat sini tak ada macam contohnya C double bond O, kemudian ada C H2, kemudian dekat baru kita buatkan apa tu macam tu, tak adalah. This one is actually not exist jadi dia teruslah carbon yang cyclic ni terus direct bonded dengan C double bond O. Okay, ada soalan please stop me you can just stop me anytime, can ask me kat dalam chat box tu pun ada. Okay, kemudian kita nak buat dalam bentuk condense. Okay, so condense saya akan start yang kat sini dululah kita ada CO. Okay, macam saya kata tadi, carbon dengan oksigen, dia punya double bond dia tak ditunjukkan. Okay, kita just buat CO. Okay, dan satu lagi yang saya nak highlightkan adalah penulisan CO itu ialah C besar, O besar. Okay, kat sini pun adalah ada juga kemungkinan pelajar akan menulis kesilapan. You rasa apa yang kesilapan yang mungkin dituliskan oleh pelajar? You rasalah kan? What do you think? Apa yang kesilapan yang mungkin akan berlaku kat sini bila nak buat condensed structure, guys? Can you just think of it? Ada agaknya kat sini, apa yang agaknya kemungkinan pelajar boleh buat silap? Penulisan condensed structure untuk CO ni. What do you think, guys? Agak-agaknya lah kan, kalau nak berlaku silap tu kenapa, sebab apa agaknya? Ada siapa boleh share? C double bonded. Okay, Hana betul dia buat C double bond. Oh, okay, ini adalah salah satu antara yang boleh silap. Betul. Lagi? Agaknya lagi? Apa lagi agaknya kemungkinan kesilapan yang mungkin boleh berlaku? Yang common, common tau. Apa yang saya nak cakap ni adalah benda yang common boleh berlaku. Apa agaknya? Iza ada Iza? Mana Iza? Iza tak ada. Ada yang lain tak? Ya, betul. Siapa ni? Dia tulis titik je. Okay. Betul Sekejap, saya share kejap. Antara yang pertama, design yang pertama. Yang kedua adalah, siapa tadi nama? Okay. Dia buat macam ni. C. Nampak tak? Itu adalah cobalt bukan carbon dengan oksigen. Ini adalah cobalt. C besar, O kecil. Ini juga adalah antara possibility yang boleh dilakukan oleh pelajar lah, sebab kadang-kadang kita nervous kan. Saya faham benda-benda exam ni kadang-kadang benda ni tak adalah masalah sangat kan sebenarnya kan. Kalau biasa-biasa macam tak ada masalah pun nak tulis, tetapi kadang-kadang bila dalam exam kita tak perasan cara kita tulis tu sebenarnya salah. Okay, contohnya yang pertama ialah C double bond O ditunjukkan, double bond ditunjukkan this one tak boleh salah. Dan yang kedua ialah oksigen tu kecil. Dia gunakan small letter. Huruf kecil. Jadi bila huruf kecil jadi salah lah, sebab huruf kecil tu dah jadi cobalt. Okay, ini adalah simbol untuk cobalt sebenarnya. Cobalt punya simbol. Cobalt adalah CO macam tu. Okay, jadi please take note on this one. Jangan kita cepat-cepat nak buat, especially bila kita nak melukis structure ni, take your time lah untuk buat. Kena sangat berhati-hatilah bila nak buat structure macam ni. Okay, so now kita nak buat CO. Saya akan start dengan CO dulu. So make sure betul-betul lah oksigen tu besar. Kemudian kita ada CH2. Okay, go one by one CH2. Kemudian kita ada CH2 lagi, CH2 dan juga OH. Tak payah bracket guys tak payah bracket sebab dia nak buat bracket pun sebenarnya okey juga, boleh je nak buat, tapi macam dia tak perlu pun buat bracket. Biasa kita tengok kan CH2 OH macam tu kan. Okey, kemudian untuk yang dekat sini guys, this one bila kita ada cyclic
pada structure yang dalam tu juga ada open chain kan, dua dia ada cyclic dan dia juga ada open chain. So please be careful not to open the chain. Maksudnya you buka dia dan lukis dia dalam bentuk, bila kita tengok bila condense dia condense dah tak ada rupa cyclic lagi. Okay, so apa yang saya nak kena highlight kat sini adalah whatever in cyclic remain in cyclic. Jangan buka dia, jangan tukar dia kepada bentuk yang contohnya macam sini kan, kita ada berapa, 2 CH2 kan. You buat macam ni, you ada CH2 ada 2, kemudian kita ada CH. Salah ni, salah besar, salah. Tak boleh buat macam tu sebab pegang je kata-kata saya ni, whatever in cyclic remain in cyclic. You tak boleh tukar dia, kita hanya boleh hilangkan hidrogen punya bond saja. Kita remove kan, kita invisible kan semua carbon dengan hydrogen bond, tapi carbon dengan carbon remain. Okay, contohnya macam ni, carbon dengan carbon akan remain stay. Okay, tapi carbon dengan hydrogen ni yang kita akan hilangkan, kita akan invisible kan. Jadi structure dia kekal sebagai cyclic. So this one tak boleh buat macam ni, salah so salah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah padam balik. Okay, jadi pada carbon yang C double bond O tu kita akan ada C. Okay, yang ni you boleh buat H lah. Okay, kemudian kita ada C, and then ada C, and then another. Okay, macam tu. Okay, kita tak ada bond kot saya rasa perlu antara ni tak payah tak pun. Sekejap kita ada CH tadi kan. Okay, CH sebab antara carbon dengan carbon semua tak ada. Okay, yang ini kita ada C, kemudian kat sini kita ada another C dan bond. Okay, yang ini yang kita akan condensekan, CH2, kat sini CH2. Okay, macam tu. Right jadi kena ingatlah apa-apa cyclic tu jangan buka, jangan tukar structure dia mesti kekal dalam cyclic. Okay, ada soalan tak nak tanya? Okay, very good Farah, thank you for highlighting this question. Saya pun terlupa nak saya rasa very good question. Okay, saya share soalan kawan kamu ni Farah tanya. Saya share kepada semua orang. Tu okay. Iskandar pun sama tanya benda yang sama. Kalau C3H5, this is very good question. Thank you for highlighting this question. Tak boleh jawapan dia. Tak boleh buat. Sebab kalau soalan minta you condense kan, condense tu dia hanya menghilangkan antara carbon dengan hidrogen itu punya bond saja. Jangan buat macam tu tak boleh. Walaupun you nampak kadang-kadang kita ada letakkan macam aromatic ring kan, macam saya faham aromatic ring tu. Sorry. Aromatic ring. Okay, saya tahu you perasan kot benda ni. Yang ni biasa kita tulis sebagai C6H6, tapi kalau dia ni kan, kalau dia bersambung kepada satu carbon chain, carbon open chain dia ditulis sebagai, contohnya kat sini kalau kat sini dia bond dengan ni lah contohnya. Okay, dia akan tulis sebagai C6H5 CO macam tu kan, CH2OH. Guys, ini hanya terpakai untuk benzin saja. Sebab dia benzin ni dia dah memang ada satu, dia memang dikenali sebegitu. Faham tak? Dia memang kena C6H6 tu ialah benzin. Jadi kalau dia jadi phenyl kan, phenyl ni ada struktur phenyl kan, dia akan tulis sebagai C6H5, this one. Dia memang dah well known begitu, hanya untuk benzin saja. Tapi untuk selain daripada benzin, you tak boleh buat macam tu, you kena buat macam saya buat ni macam ni. Okay, jadi the form itu macam molecular formula sebab kita nak lukiskan condensed structure kan, jadi must be in structure lah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah hanya menghilangkan, hanya mengeluarkan bonding antara carbon dengan hidrogen saja macam ni. Ni kat sini yang ni. Yang ni. Okay, tetapi carbon dengan carbon remain, stay, dan lain tu macam ni lah, seperti ini. Jadi ini adalah structure yang ketiga. Macam saya kata tadi, jangan lupa ini structure yang ketiga, dan ini adalah structure yang keempat. Okay, so draw structure, dan yang paling penting sekali jangan lupa kena labelkan. Okay, dan saya nak highlightkan lah untuk ni penulisan hanya terpakai
untuk benzin saja, untuk C6H6, dan kalau dia jadi phenyl C6H5, itu saja untuk benzin saja. Jadi sebab tu kalau you tengok soalan kan, bila melibatkan benzin memang kadang-kadang dia gunakan yang ni, tapi tidak untuk benda lain. You takkan tengok structure propyl ke cyclohexane ke dia tulis sebagai macam tu C6H13 C6 berapa kalau kita ada 6 ni. Kalau tak ada ni kan, biasanya C6H12 kan, jadi C6H11 tak ada, tak pernah. Kecuali benzin. Okay, jadi itu yang saya boleh share lah. Don't ever, kalau dalam structure condense, kita kumpulkan karbon, kita kumpulkan macam tu, tak boleh. Okay, kita nak tengok macam mana sebenarnya, kita tengok yang ni. Kita sebenarnya nak tengok macam ni. Tahu tak nak buat macam ni? Tahu tak nak buat macam ni sebenarnya? Macam tu. Okay. Alright. Thank you for asking. I really appreciate the question. Okay, next. C, redraw the structure below, then circle. Okay, kita dah masuk topik di mana kita diminta untuk recall balik semua functional group kan. Okay, so redraw the structure below, then circle and name. So apa yang kena buat ialah yang pertama redraw. Okay, sebab kita adalah soalan subjektif kan. Jadi bila soalan subjektif, kita tak, soalan you tak macam bio. Bio biasanya, bio memang, tak ada, bio kat sini ada kan? KD, bio kan? Okay, bio dia memang ada booklet. Maksudnya jawapan, soalan dengan jawapan dia dalam buku yang sama, maksudnya nanti bila you nak jawab dalam tu, dah hantar sekali dengan soalan itu. Tapi untuk chemistry tak ada, kertas soalan lain, kertas jawapan dia dalam booklet lah yang warna biru tu kan. Jadi redraw the structure below, then circle. So ada 3 benda you kena buat. Yang pertama, lukis balik. Kemudian bulatkan dan kemudian namakan. So ada 3 instruction untuk soalan ini. Okay, jadi markah dia ada 10. So kalau 10 ni kita boleh assume, kita boleh agak bahawa kat sini ada 5 functional groups. Biasalah kan, saya rasa semua tahu lah kot 5 functional groups. Sebab apa? Sebab dia nak minta you circle dan juga name. Redraw tak ada markah lah kan, sebab you kena draw barulah kita boleh circle kan. Jadi circle dengan name. Jadi circle 5 markah dan namakan 5 markah lagi. Okay, jadi ada sesiapa boleh bagi tahu saya tak apa functional group yang ada kat sini? Yang you dah buat, siapa yang dah buat, apa functional group yang ada kat sini? Ada 5 functional group yang possible lah, ada 5. So what are those? Apa yang you dah buat kat sini? Ada siapa boleh share? Okay, yang pertama, Sophia, aromatic ring. Okay, benzene. Dayang, benzene is not functional group. Dayang, benzene is not functional group. Aromatic ring, yes. Okay, benzene is not functional group. Para carboxylic cepatnya. Amide, ester, aromatic ring. Betul, carboxylic acid. Carboxylic acid bukan, salah. Guys, carboxylic acid bukan Okay, saya, kalau kita boleh ulang kaji sikit tentang ni, saya nak, kalau kita boleh buat ulang kaji sikit. Macam saya selalu share dengan student saya. Okay, ulang kaji sikit okay, kita ada 15 kan. Grup yang pertama adalah C, yang grup C dengan single bond C. Grup yang kedua adalah C dan juga grup apa-apalah kan. Grup yang ketiga adalah, pucut. Sorry. Aduh, tangan tak bendung, sorry. Kejap. Kita ada yang ketiga adalah Bismillah. Okay, so kita ada C double bond O dan juga apa-apa lagi. Okay, ini adalah 3 grup functional group sebab alang-alang kita dah bincang ni kan. Jadi kita ada 15, yang ini adalah C double bond C, nama functional group adalah carbon-carbon double bond dan dia punya homologous series ataupun class of compound dia adalah alkene. Jadi yang sebut benzene, yang sebut carboxylic acid, yang sebut alkohol tu bukan. Functional group dia, sebab soalan minta functional group kan, jadi functional group dia mesti dia punya functional group tu kan, bukan nama class of compound. Jadi ini adalah C double bond C, dia punya functional group dia adalah carbon-carbon double bond. Saya tak nak sebut pasal homologous series sebab kita bukan nak homologous series ataupun kita nak class of compound, kita nak functional group. Dan kita ada C triple bond C dan kita ada aromatic ring. Jadi kumpulan yang pertama ni adalah kumpulan yang hanya terdiri daripada karbon-karbon saja, karbon dan karbon. Okay, ini adalah karbon-karbon double bond, karbon-karbon triple bond, aromatic ring, 3. Dalam ni ada 3 je. Okay, grup yang pertama. Grup yang kedua, C yang bonded dengan C single bond C single bond, sebab yang ni adalah C triple double bond. Okay. Jadi yang kedua adalah grup ni. Kelas saya bersabar sebab ini adalah ulangan untuk yang kita dah belajar. Jadi untuk yang pertama adalah C yang ada OH. Okay. Kemudian C single bond yang ada NH2. Kemudian kita ada C yang ada Cl. Cl pula, halogen. Okay, halogen adalah X kan.
Kemudian kita ada C yang ada OR, O ataupun OC lah OC. Saya pakai C. Single bond nampak Okay, ini adalah grup yang pertama. Okay, sampai sini je saya nak stop sebab apa? Sebab dia ada geng dia kat sini. Okay, kemudian kita ada C triple bond N, kita ada what else tu kot Okay, so ini adalah hydroxyl. Okay, ini adalah hydroxyl. Ini adalah amino. Ini adalah halogen. Ini adalah alkoxy. Okay, ini adalah cyano. Hopefully I didn't miss anything here. Okay, kemudian kenapa saya buat begini? Sebab ini dia ada pasangan dia. Kalau kat sini C dengan OH kan. Sekarang ni kalau C double bond O, kita ada pasangan dia OH kat sini. Nampak tak OH dengan OH sama. Sebab tu saya buat sebelah-sebelah dia. Tapi bezanya ini C double bond O, ini bezanya adalah C single bond C. Okay, C single bond C ataupun C single bond H lah, doesn't matter. Okay, so ini adalah carboxyl. Jadi apa yang saya sebut ni semua adalah nama functional group, bukan nama homologous series ataupun nama class of compounds. Okay, homologous series dengan class of compounds tu sama lah Okay, kemudian ini sama juga C kalau dia bonded dengan NH2. Kalau C ni single bond, NH2 nama dia amino. Tapi kalau C double bond O, dia bond dengan NH2, nama akan jadi tukar jadi amide. Nampak tak saya buat ni, dia punya pasangan dia. Ini C single bond, ini C double bond, OH, OH. Bezanya adalah kelas ni adalah semua C single bond. Okay, yang bond dengan grup ni. Ini adalah C double bond O. So sama juga yang kat sini, dia akan bond dengan, okay, cuma dekat sini, halogen kalau C single bond dengan X, halogen maksudnya halogen ni boleh jadi fluorine, boleh jadi klorin, boleh jadi bromin, boleh jadi iodine, apa-apa halogen group 17 itu. Tapi untuk yang grup yang ini kena Cl saja sebab ni adalah acyl. Functional group dia adalah acyl, dia punya class of compound dia adalah acyl chloride. Sebab tu tak boleh guna selain daripada Cl. Jadi klorin ni adalah part of halogen punya members kan. Jadi untuk yang grup ni particularly dia adalah untuk Cl saja. Okay, satu garis tertinggal. Nur Alia, kita buat double bond 2 kali kat mana kat mana satu garis tinggal kat mana Alia? Oh, okay, thank you. Okay, saya baru nampak you punya mesej kat sini. Okay, thank you very much. Okay, so yang ini pun sama. Okay, kita ada C, lepas tu O, lepas tu C. Okay, cuma bezanya adalah C ini bukan single bond tapi C ni ialah double bond. Jadi kalau yang single bond adalah alkoxy, kalau double bond O dia adalah ester. Nampak pasangan. Sebab tu saya dah share benda ni dengan kelas student kelas saya, cara macam mana nak hafal dengan lebih senang lah. Okay, jadi ester, kemudian kita ada sebab tu saya buat grup ni saya dah gariskan sebab dia ada pasangan kembar dia. Okay, yang tak ada kembar tu anhydride, C double bond O, lepas tu O, lepas tu C double bond O again, kemudian tak ada. Okay, jadi anhydride ni saya rasa senang nak identify sebab dia ada 2 C double bond O. C double bond O, O, C double bond O. So it's very easy to detect lah. Okay, anhydride. So ini adalah anhydride. Cukup tak Ada lagi tak yang saya tinggal? 1, 2, 3. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Jom. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang saya tertinggal 13. Kalau tak ada lagi 2 lagi. Apa yang saya tertinggal? Siapa boleh recall kat sini? Cyano, amino, hydrogen, alkoxy, carboxyl. Oh, okey, lagi 2 adalah carbonyl group kan? Yes, thank you Syafiqah. Okey, carbonyl group. Okey, masuk dalam group ni lah. Saya letak kat sini tertinggal 2 lagi. Selalu tertinggal yang tu sebab dia tak ada gang. Okey, so kita ada C double bond O. Okay, bonded dengan H dan C double bond O bonded dengan C. So group ini adalah, dua-duanya adalah carbonyl, tapi ini adalah aldehyde dan ini adalah ketone. Okay, so these are all functional group, ada 15 keseluruhan. Dia sebenarnya ada 16, tapi 16 tu sebab C single bond ni tak dikira sebagai functional group kan. Si alkin dia bukan functional group, jadi ada keseluruhan dia ada 15 lah. Okey, jadi kalau nak sebut apa yang kita kena jawab dalam soalan yang ditanya tadi, yang C tadi tu adalah yang ini saja. So you tak boleh cerita pasal, you tak boleh mention carboxylic acid, you tak boleh cerita pasal acyl chloride, you tak boleh cerita pasal ether, sebab itu semua adalah class of compounds. Okey, soalan ini dia nak kita functional group. Jadi berhati-hati sebab kadang-kadang dalam soalan boleh juga dia nak class of compound. Jadi kena
follow accordingly kan. You kena jawab accordingly lah. Walaupun most of the time soalan memang nak kita functional group sebab dalam kita punya learning outcomes memang student need to memorize dan need to know about all the functional groups. Tapi dalam masa yang sama kita juga belajar tentang homologous series. Jadi baca soalan betul-betul lah sebenarnya. Jawab apa yang ditanya, jangan jawab apa yang kita tahu. Kadang-kadang apa yang kita tahu bukan apa yang ditanya kan. Jadi apa-apa pun tengok soalan. Okay, jadi soalan ni memang dia nak dalam functional group, jadi you kena cerita pasal functional group lah. Okay, jadi sekarang dekat sini saya nampak kita ada C double bond O kat sini. Kan? C double bond O, OH. So this is the first one. Okay, ini yang pertama. Okay, kemudian kita ada C kat sini yang single bond, singly bonded dengan NH2. Jadi ini adalah group yang kedua. Guys, bila you circling the functional group, make sure jangan circle dekat NH2 je sebab apa tau? Okay, sebab apa kalau you perasan apa yang saya buat tadi, yang saya share tentang functional group tu, NH2 ini dia boleh ada dua, sama ada NH2 ini dia bonded dengan C yang single bond which is amino, ataupun NH2 ni juga dia boleh attach dengan C double bond O. So which one you are referring to? Nampak tak? Dua-dua ni ada NH2. Jadi bila you nak buat structure yang ada pasangan kembar tadi, dalam group tu saya ada buat dua kan pasangan kembar tu. So you kena circle sekali dengan carbon dia supaya kita tahu adakah ini amide ataupun ini adalah amino. Okay, jadi N yang bonded tu kita kena tahu dia bonded dengan C single bond ke ataupun dia bond dengan C double bond O sebab it makes a lot of difference. Okay, a lot of difference. Jadi ini amide, ini adalah amino. Jadi don't forget, saya rasa dalam kelas masing-masing pun, lecturer you masing-masing pun dah selalu highlight tentang benda ni kan. Jadi saya just share semula lah ingatkan balik semula, remind you semula supaya jangan terlupalah bila kita nak circle benda-benda yang macam ni lah. Okay, jadi it should be everything here. Okay, so ini adalah yang kedua. Kemudian kita ada CH2, CH2, CH2. Kat sini C double bond O. Nampak tak kat sini? Okay, yang ni. Nampak tak sekarang? N, dia bonded dengan C double bond O. Ini tadi N, dia bonded dengan C single bond. Kan? So, tak sama. Okay, yang ni adalah satu lagi. Walaupun you nampak sekarang ni, N ni tak ada H2 tadi. Kenapa lah ni ada H2 kan? Tak ada H. Sebab one of the, dia punya bond ni sebenarnya kan C double bond O, kemudian dia bond dengan N, kemudian ada H dan kemudian ada C. Jadi saya rasa semua orang pun dalam kelas masing-masing telah dibagi tahu kan, kita punya R, macam contohnya kita ada C yang ada NH ni, it can be NH2 ataupun it can be C kat sini, satu H, ataupun dua-dua ni adalah C sebab semua-semua tu adalah amino. Kalau dia ni bond dengan C double bond O, okay, dia boleh bond dengan H2, dia boleh bond dengan satu H, satu C, ataupun dia boleh bond dengan dua-dua C pada N ini. Okay, jadi it doesn't matter, yang penting apa yang you kena tengok adalah you kena tengok kat ni je, yang ni tak penting tau, bond ni tak penting. Apa yang ada pada N ni tak penting, sama ada H2 ke, ataupun dua-dua C ke, ataupun satu H, satu C ke, yang penting tengok N ni dia bond dengan C tu C apa? C double bond, amide. C single bond, amino. Macam tu. Okay. Jadi dalam case ni, this one ialah amide lah. Dia nombor 3. Kemudian kita ada this one, C double bond O, O, C. So this one adalah ester. Ini kan, kalau you tak hafal, tak siapa boleh tolong. Sebab kalau you tak hafal, memang tak ada siapa pun yang boleh tolong kalau you tak hafal. Kita boleh ajar kan, macam semua pensyarah boleh ajar, tapi kalau you tak hafal, memang you tak boleh buat lah soalan ni sebab you kena tahu yang ni dengan yang ni nama dia, ni kena, you kena mix and match kan, you kena tahu. Kalau structure macam ni, nama dia macam ni. Kalau structure macam ni, nama dia. Jadi, tak ada siapa boleh tolong kecuali diri you sendiri. Jadi, cuba sedaya upaya untuk memorize. Okay, ini adalah yang keempat. Dan yang terakhir sekali adalah definitely, saya rasa tak ada siapa pun yang tak tahu benda ni adalah aromatic ring kan, yang kelima. Okay, jadi you draw, sama ada you nak terus tulis kat sini, letak sini sebagai carboxyl pun boleh juga. Tak payah tulis nama. Kalau tulis nama, you buat sini lah. Okay, 1, carboxyl. Okay, saya nak bagi macam-macam cara lah nak jawab. Sama ada nak tulis sini, terus letakkan kat sini amino. Okay, tulislah kat sini 2. Jangan buat dua-dua. Buat salah satu. Jangan buat benda yang buang masa. Jadi sama ada this ataupun you nak buat macam ni. You nak list down kan. Okay. Yang penting dia kena tally dengan number yang you letak lah. Label yang letak. So this one amino dan seterusnya. You list down kan. 1, 2, 3, 4, 5 apa nama dia. Ataupun terus letakkanlah dekat tempat tu. So ini adalah amide.
Ini adalah ester dan yang atas adalah aromatic ring. Okey, cukup kan? Ada 5. Ada 5 functional group, so ada 5 nama, ada 5 circle, so 10 markah. Okey, jadi itulah dia punya structure dia. Okey, macam tu. So terpulanglah macam mana cara kena lukis balik. Yes, Nisha memang kena lukis balik. Kalau tidak you tak boleh jawab. You tak boleh jawab macam ni. You tak boleh jawab je macam ni. You tak boleh jawab macam ni oh sorry. You tak boleh bagi jawapan you macam ni saja, tak boleh. Sebab soalan dah memang apa yang saya sedang jawab ni adalah ada orang tanya saya kena lukis balikkan je. Kena lukis, nampak tak soalan yang pertama sekali? Redraw. You kena draw balik structure ni. So bila draw balik jangan tertinggal apa-apa lah kena draw, lukis satu-satu dan make sure semua kena accordingly lah. So you kena draw structure, kemudian baru circle dan juga name. Jangan just letakkan 1, 2, 3, you bagi macam ni. Macam ni. Tak boleh sebab dia punya structure ni kena refer kepada you kena circle sebab soalan tu kena circle. Dia bagi you circle kan. Jadi circle tu mesti circle pada soalan yang you lukis semula tu. Structure yang kena lukis balik. Okay. Alright. So saya tahu mungkin Mas nak jawab tu macam you tak sabar nak jawab kan. Tapi bila you nak jawab tu make sure kena ikutlah macam saya buat macam ni. Kalau saya kan memang saya akan ada highlighter. Kalau highlighter dibenarkan dalam exam lah, saya rasa dibenarkan ikut highlight kan. Saya baca soalan saya highlightkan, highlight benda ni. Saya akan highlight benda ni. Redraw. Okay, yang pertama, lepas tu circle, lepas tu name supaya saya tak tinggal apa-apa instruction yang penting dalam soalan. Okay. Alright, kemudian kita pergi kepada next one. Okay, habis. Kita pergi kepada soalan ini. Saya rasa ni part yang terakhir kot untuk soalan untuk jalan chapter 1 tentang type of fraction. Mula-mula you belajar tentang macam mana dia cleave kan, macam mana homolytic, heterolytic cleavage. Kemudian kita belajar type of fraction. Okay, jadi macam saya dah highlight awal-awal tadi, untuk compound yang ada double bond, yang ada multiple bond, dia akan undergo addition reaction. Untuk compound yang ada yang saturated memang dah tepu, dia akan buat substitution sebab dia memang tak boleh tambah lagi dia boleh tukar ganti. Jadi dalam case ini saya rasa apa yang you boleh buat ialah bandingkan sebelum dengan selepas apa yang berbeza dalam structure itu. Okay, jadi dalam case ini kita nampak apa yang kita nampak sini, kita nampak yang ni kan selepas ada CL, sebelum tak ada CL. Jadi CL ni double bond kekal. Double bond ada 1, 2, 3. So double bond kekal 1, 2, 3. Jadi sebelum ada 3 double bond, selepas pun ada 3 double bond. Jadi double bond tu tak terusik. Jadi maksudnya ini bukan addition reaction. Ini adalah sebenarnya yang kita tak nampak kat sini adalah hidrogen yang sebenarnya invisible kan. Dia tak ada ditunjukkan dalam soalan ni, tapi dia ada sebenarnya. So apa yang berlaku adalah this hydrogen is being replaced by chlorine atom. Jadi H keluar, Cl masuk menggantikan. So ini adalah substitution reaction. Okay, tak payah cerita pasal aromatik ke apa, tak perlu yang kita belajar dalam SES ni cukup sekadar minimum, jawapan minimum. Sebenarnya jawapan ni adalah kalau nak fikir detail lah sebenarnya jawapan ni adalah aromatic nama sebenarnya adalah electrophilic aromatic substitution reaction. Kalau nak cerita yang sebenar-benar lah nama dia kan, tapi yang you akan tengok nanti, you akan belajar ni dalam semester 4. Okay, nanti masa semester 4 nanti you tak boleh jawab macam ni dah. Ini adalah keistimewaan untuk yang SES saja sebab kita belajar just kenal pasti yang paling minimum nama reaction itu. So ini adalah substitution reaction. Okay, disebabkan oleh hydrogen on this carbon is being replaced by chlorine atom. Okay, yang kedua, siapa tahu yang kedua ni? What is the second question? The second answer for this one guys? Yang kedua ini. Kita ada cyclopentene reacts to produce bromocyclopentane. Kita ada, yes, very good. Farzana, Syafiqah, very good. Okay, double bond kepada single bond. Nampak tak? There is no more double bond here. So maksudnya something has been added dan yang menepukan structure itu. So dia adalah addition reaction. Yes, very good. Maizatul, Dayang, good. Okay, so ini adalah addition reaction. Ini adalah addition. Dan setiap satu jawapan yang you bagi ni satu markah maksudnya satu markah. Saya lupa nak cerita pasal markah. Okay, satu markah lah accordingly. Okay, kemudian kita ada yang ketiga. Ada siapa nak share jawapan yang ketiga? Kita ada bromine, kita ada UV. Nampak je UV ni kan? Nampak je UV terus kita letak sebagai substitution.
Sebab dia adalah reaction alkane kan. Alkane dia memang tak ada reaction lain selain daripada ya betul tu substitution, betul. Substitution. Kalau nak buat free radical substitution pun boleh, tapi tak payahlah sebab soalan kita hanya bagi paling minimum. Okay, tak payah nak cerita pasal free radical ke. Kalau nak buat boleh, tak tentu masalah pun. Tapi kita akan ambil paling minimum sudah bagi, mesti bagi yang ni. Okay, substitution. Nampak UV sebab nampak je UV, reaction ni mesti adalah reaction untuk alkane. Jadi alkane adalah compound yang saturated, jadi dia hanya akan tukar dan ganti. Maksudnya dia tukarkan, nampak kat sini ada hidrogen kan, sepatutnya ada H kat sini. Okay, saya expandkan ni, buang. Jadi selepas reaction, the hydrogen beings gone dan digantikan dengan bromin. So this one adalah substitution line, tindak balas penukar gantian. Okay, kemudian kita ada reaction ini. Okay, so cara kita nak jawab soalan ni, saya rasa semua orang dah tahu lah kan. Kita tengok sebelum, selepas. Apa yang nampak ketara perbezaan dia? Kalau macam ni kan ketara perbezaan ialah yang lain semua remain kecuali H ni hilang, BR ganti. Kalau yang ni daripada asalnya dia semua single bond, tapi bila produk terhasil double bond pula jadi dia. Okay, daripada saturated, okay, dia jadi unsaturated. Kan, unsaturated kat sini. Jadi bermaksud reaction ini adalah reaction elimination. Thank you Dayang. Farah, thank you. Okay, betul. Ini adalah elimination, betul. Senang kan soalan chapter 1 ni kan, 21 markah tau. Saya rasa kalau you betul-betul buat untuk yang dibaca betul kan, structure 1 structure 1 pula. Chapter 1 ni adalah chapter introduction kan. Jadi banyak benda-benda yang basic-basic je. Jadi and then basic-basic ni pun 21 markah sebab ada banyak you belajar kan. Jadi go for 21 marks guys Jangan membazirkan markah 21 tu, dah banyak dah kat situ. Jadi kalau you lemah kat part lain, saya rasa dekat chapter 1 ni sepatutnya jangan sia-siakan lah go for full mark untuk chapter 1 ni. Senang, benda yang senang-senang je dia bagi you kat sini. Senang lah Okay, senang sekarang lah saya rasa kalau you belajar mula-mula tu macam apa benda lah kan. Jadi bila dah hujung ni saya rasa chapter 1 ni paling senang sekali. Okay, saya kena bagi positive vibes supaya rasa kena positif lah kat sini. Okay, next. Ni pun sama. Tengok sebelum, selepas. Jadi sebelum ni kekal, cyclopentane, C double bond O pun kekal. Okay, cuma yang berubahnya adalah OH ni digantikan dengan Cl. So ini pun adalah sama juga substitution. Dia tukar dan ganti, substitution reaction. Tukar ganti, tukar tempat. Okay, tendang OH kena tendang keluar, Cl ganti masuk. Macam tu. Okay. So 5 markah lah, step 1 ni adalah 1 markah. Okay, so you don't worry about free radical ke electrophilic ke, memang tak ada lah. Kita pun tak ajar macam tu dalam you punya syllabus. Okay, done. Habis baru soalan pertama dah keluar apa ni? Pukul 10. Okay, insyaAllah sempat lah. Okay. Ada yang tanya dalam kelas yang sebelum ni, kenapa macam ambil masa lama sangat nak discuss sampai satu sesi ni sampai 3 soalan. Kalau nak discuss satu slot ni, nak bincang sampai 6 soalan, mungkin kita akan hanya tunjukkan jawapan je lah. Faham tak? Macam saya tak tunjukkan jawapan saja kan, saya bincang sekali. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk buat revision sekali, bukannya kelas nak bagi jawapan. Jadi kalau kelas bagi jawapan, memang akan sempatlah 6 soalan satu slot. Okay? Jadi hopefully sebab ada orang cakap macam lambat sangat nak habis kan, tapi you all pun duduk rumah kan tengah cuti, jadi saya rasa macam kita buat supaya boleh banyak yang kami boleh share dengan you all lah, di samping kita boleh buat revision sekali jalan macam tadi kan. Saya boleh sharekan apa yang apa yang saya perlu highlight kan, macam tu lah Okay, now nombor 2, write the IUPAC name for the following alkene. Saya nak bagi duit raya. Okay, ada sesiapa tak yang boleh ni, yang boleh jawab? Saya nak bagi orang yang pertama yang betul. Saya nak bagi duit raya. Nanti siapa yang dah habis nanti boleh mesej saya. Sekejap this is my number. Nanti mesej saya 019-623-4253. Tolong mesej saya bagi tahu nama sebab saya nak bagi duit raya. Siapa boleh bagi saya jawapan untuk soalan ni? Jawapan yang pertama yang betul. Bukan yang pertama lah. Okay. Anyone can share what is the answer, the IUPAC name for this alkene. Tengok siapa yang betul. Okay, saya nampak sini Nur Atika, orang yang pertama lah ni. Okay, dah ada yang pertama yang betul. Okay, so jawapan dia adalah, okay, 2,8-dibromo, 3,5-dichlorononin. Okay, saya rasa Nur Atika, Atika nanti mesej saya, takut saya terlupa.
Atika ni kelas saya kan? KD1P5 kan? Adika betul ke? I think you are the first one yang answer it correctly. Yes, okay. Nak bagi duit raya. Okay, so this is the answer for the question. Jadi untuk dalam soalan ni, apa syarat yang pertama bila kita nak buat nomenclature ialah go find the longest chain to get the parent name. Okay, jadi apparently saya rasa macam sangat obvious kot ini adalah dia punya parent chain je kan, obviously. So tak payah nak tengok okay apa possibility ni ke yang ni ke, tak, dia memang dah obviously dia dah kita nampak ni adalah parent chain dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so 9 carbon. So 9 carbon adalah nonene. Alright, okay, settle. Dan dia adalah alkane. Dan sebab soalan nombor 2 kan, nombor 2 ni adalah chapter alkane. Jadi memang definitely mesti alkane lah kan. So nonene. Kemudian sama ada nak pergi ke, then after you have selected the parent chain, then secondly adalah you kena number the chain kan. Okay, number the chain ada 2 option saja, sama ada from left to right ataupun right to left depending kepada apa yang ada pada structure itu. So biasanya kita akan refer kepada first point of difference. First point of difference ni tahu kan, saya rasa dalam semua kelas ada beritahu tentang term ini. Term ni adalah nama dia adalah first point of difference. Maksudnya difference. Okay, first point of difference. Saya tak reti lah nak cakap dalam bahasa Malaysia dia punya maksudnya dia okay, apa yang membezakan dia kali pertama, apa benda yang antara option ini kali pertama dia berbeza dari segi apa, maksudnya macam tu. Okay, contoh, okay, kalau saya buat numbering, saya punya option 2 je, sama ada 1 2 3 4 5, because kita nak buat numbering kan, 6 7 8 9. Okay, ataupun pilihan yang kedua saya adalah okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yang biru ataupun yang warna merah itu. Okey, jadi sekarang saya kena tengok antara pilihan warna merah dan warna biru tu apa yang membezakan kedua-dua ni kali yang pertama. Okey, so dari segi apa yang berbeza adalah saya rasa memang dari segi substituent lah kan, dari segi substituent sebab kita ada 1 2 3 4 substituent, dan substituent yang pertama okey, substituent yang pertama kalau tengok warna merah ini, kalau tengok yang warna merah, yang mana saya punya pen ni. Kalau tengok yang red ink ni, okay, substituent pertama saya adalah pada carbon yang kedua. Kalau tengok yang warna biru ini, substituent yang bersama saya pun pada carbon yang kedua. Jadi dua-dua pilihan ni, option pertama dengan kedua, warna merah ke warna biru, tidak dapat dibezakan sebab dua-dua tu bermula pada carbon yang kedua ataupun substituent yang pertama tu adalah pada carbon yang kedua. Kalau saya boleh buat first substituent, second substituent dan juga third substituent and also fourth substituent. Okay, ini adalah refer kepada kedudukan substituent. Jadi kalau saya ikut numbering yang warna merah ini, saya punya first substituent berada pada carbon yang kedua. Substituent yang kedua saya berada pada carbon yang kelima. Substituent yang ketiga berada pada carbon yang ke-7. Dan substituent yang keempat berada pada yang ke-8. Itu kalau yang warna merah. Apa benda ni? Ini adalah kedudukan substituent. Sebab kita tak nampak apa benda yang membezakan kedua-dua pilihan kita, warna merah ke warna biru kali yang pertama. Okay, jadi now kita tengok pula, kita try analyze. Kalau saya start numbering daripada kanan ke kiri. Kalau pada kanan yang ke kiri, substituent yang pertama berada pada carbon yang kedua. Substituent yang kedua berada pada carbon yang ketiga. Substituent yang ketiga berada pada carbon yang kelima dan substituent yang keempat berada pada carbon yang ke-8. Masa inilah kita akan apply first point of difference. Apa benda ni? Cuba tengok pada first substituent. Dapat tak dia dibezakan? Tak dapat dibezakan sebab dua-dua tu berada pada carbon yang kedua. Okey, kita beralih kepada second substituent. Kalau saya ikut numbering daripada kiri ke kanan, that will give me the chlorine berada pada carbon yang kelima, ataupun bukan chlorine substituent yang kedua lah secara generalnya berada pada yang carbon kelima. Tetapi kalau saya start numbering daripada kanan ke kiri, this will give us the second substituent berada pada carbon yang ketiga. Jadi bermaksud dekat kedudukan substituent yang kedua ini dia telah boleh dibezakan. Sorry. Dia telah dapat dibezakan pada kedudukan substituent yang kedua di mana yang ni, nampak tak?
inilah kita panggil first point of difference. Dia berbeza pada kedudukan ataupun position substituent yang kedua. Di mana substituent yang kedua itu kita dapati kalau mengikut numbering right to left, kita akan dapat nombor yang lebih rendah kan, iaitu carbon yang ketiga. Tapi kalau kita gunakan left to right, kita akan dapat carbon substituent itu berada pada carbon yang kelima. Okay, so this is what we call first point of difference. Jadi pilih yang mana, merah ke biru? Definitely yang biru lah. Okay, tak payah tengok yang ketiga dan keempat lagi, tak payah. Sebab kita cerita pasal first point of difference. Bukannya second point ke third point, tak payah. Tengok yang kali pertama dia berbeza kat mana, so choose that one. Okay, okay, itu kalau dari segi numbering. Okay, what if, what if. Okay, what if kalau sekiranya dekat dua-dua ni pada carbon yang kedua kan, okey, yang ni pun carbon yang kelima, ini pun carbon yang ketujuh, ini pun carbon yang ke-8, nampak tak? Kedudukan dia semua sama. What if lah, sekarang saya bagi satu condition lain. Sekiranya kalau sekarang ni semua kedudukan dia semua pada carbon yang sama. Ini bukan contoh ni tau, ini contoh lain. Sebab saya tengah bincang lain. Apa yang saya nak highlightkan kat sini, apa yang dimaksudkan dengan first point of difference. Contohnya, kalau kedudukan dia pun tak dapat dibezakan. Tadi dapat dibezakan. Sekarang ni kalau dia punya location pun tak dapat dibezakan. Dan pada masa ini, go for alphabet. Jadi maksudnya first point of difference ini tidak terhad kepada cuma kedudukan. Dia juga boleh kita gunakan, kita apply sekiranya dia melibatkan alphabet. Okay, jadi maksudnya contoh dekat sini saya gunakan methyl for example. Contohnya kat sini lah methyl. Okay, alright. Okay, jadi sekarang kedudukan semua sama. Anggaplah kedudukan dia semua sama. Kedudukan kiri ke kanan, ke kanan ke kiri. Semua nombor kedudukan substituent dia sama. Okay, tetapi kalau ikut yang merah ini, okay, satu dia adalah, ni adalah bromo. Okay, 2 bromo. Kalau daripada sini, 2 methyl. Okay, ada beza tak? Ada kan? Dari segi apa? Dari segi alphabetically order dia kat sini. Kalau start daripada kiri ke kanan, 2B. 2 bromo, B. Tapi kalau daripada kanan ke kiri, 2M, 2 methyl. Which is jauh lah, dah nak ke Z kan. Jadi kita akan ambil yang lower alphabetically order, 2 bromo. Jadi kita akan ambil numbering yang warna merah itu. Faham Jadi that is what we call first point of difference. Apa yang membezakan pilihan kita tu ialah kali yang pertama. Okay, jadi dalam kes inilah kalau sekiranya semua pilihan kita tu nombor sama. Jadi yang pertama sekali kita punya pemilihan kita adalah berdasarkan biasanya yang melibatkan numbering lah, kedudukan substituent. Jadi go for substituent punya kedudukan. Tapi sekiranya kalau kedudukan substituent tu tidak dapat dibezakan, then baru you go for alphabet. Okay, jadi itu kalau sekiranya condition yang lain lah, case yang lain lah. Dalam case ni saya rasa dia dah dapat dibezakan dari segi kedudukan substituent sendiri. Jadi sebab tu nama nama dia akan jadi 2,8. Sekejap 2,8 dibromo 2,5 dichlorononin. Okay, ada soalan tak nak tanya? Okay ke? Boleh ke? Okay, saya proceed lah. Okay, so this one the first question. Now the second question, ada yang nak share jawapan? Dah ada ke? Okay, Dayang. Okay, 4 cyclopropyl butyl. 4 cyclopropyl butyl cyclopentane. 4 cyclopropyl butyl cyclopentane. Okay, ada yang lain tak? Ini adalah nama yang one of your friend bagi. Dayang bagi nama ni. Saya share kejap. Okay, dah ada satu nama, ada tak yang nak bagi share nama lain? Anyone? 4 cyclopropyl. Okay, Nur Atika 1. Okay. Okay. Ada yang lain? Farah? Okay, ada yang lain? Ada 3 orang? Ramai-ramai ni 3 orang je nak bagi nama. Okay, cuba-cuba. Saya nak bagi duduk raya ni. Okay, duduk raya yang kedua. 4 cyclopentyl. Okay, saya share. Ada tak yang lain? Please, I
keep coming the name. Ada tak yang nak bagi nama yang lain? Okay, Farah Wahida, cyclohexane. Apa tu cyclohexane? Cyclohexane kot cyclohexane Dia bagi cyclohexane, 6-cyclopropane. Okay. Ain Syafiqah. Tak apa. Okay. Okay, saya share semua nama yang ada kat sini. Sekejap saya alamak ramai pula ni. Cyclopropyl for phenylbutene. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok dulu Okay, guys. Bila ada ini adalah cerita untuk dalam untuk yang ini adalah nanti saya tengok siapa jawapan yang betul Okay, untuk dalam kes ini adalah kita ada dua cyclic. Okay, jadi bila ada dua cyclic dia tidak boleh jadi parent. Okay, kalau kita ada dua cyclic kita tak boleh jadikan dia parent chain. Jadi maksudnya dia akan jadi substituent. Okay, you tak boleh jadikan dia yang besar ni, nampak kan ini kecil ni besar kan, ni banyak carbon, 3 carbon, 5 carbon kan. Jadi yang ni tak boleh jadi parent chain, tak boleh jadi parent chain. Okay, itu syarat yang you kena tak tahulah bila kita ada melibatkan penamaan yang melibatkan dua cyclic. Jadi bila ada dua cyclic dia akan automatically akan jadi substituent. Okay, thank you for the answer. Nanti kita tengok siapa yang betul Okey, kemudian jadi bermaksud ini akan jadi kita punya parent chain lah. Oh, bocor alamak dah. Kita tengok kat sini. Okey, ini akan jadi parent chain kita. Okey, itu parent chain kita. Jadi maksudnya kiri dan kanan ini akan jadi substituent lah, right? Jadi kita ada berapa carbon ni? 1, 2, 3, 4. Jadi dia punya parent chain dia adalah butene. Faham Kenapa? Sebab walaupun butene ini bilangan karbon ni sikit daripada 5 ini tetapi dia tak boleh jadi parent. Dia tak boleh jadi parent. Okay, jadi kena ingat bila melibatkan structure yang ada dua cyclic, jadi dua cyclic compound ini akan automatically akan downgrade untuk jadi substituent. Okay. Jadi sekarang ni sama ada nak kita sekarang dah tahu siapa parent chain kan. Jadi sekarang next adalah numbering. Okay, jadi sama macam tadi kita akan tengok kanan ke kiri ke kiri kanan. Dua je option kita kan. Sama ada nak mulakan daripada satu belah kiri ataupun satu belah kanan. Jadi kita tengok apa dia punya first point of difference dia. Jadi kalau saya start daripada sini, 1, okay, 2, 3, 4, saya akan ada substituent yang pertama carbon yang pertama. Okay, kalau saya start numbering daripada kanan ke kiri, substituent saya yang pertama pun carbon yang pertama. Okay, jadi sekarang first point of difference dia tak nampak lagi kan. Dua-dua dia punya location carbon yang pertama. Okay, now baru kita akan, so tak ada lagi tahu. Dia dah tak ada lagi sebarang point untuk kita nak bezakan kecuali alphabetically order. Jadi yang ini adalah cyclopropyl. Ini adalah cyclopentane. Cyclopentyl, sorry. Sebab dia dah jadi substituent kan. Jadi propyl, dua-dua cyclo kan. Jadi propyl dengan pentyl, saya rasa pentyl dululah kan. Kan pentyl dulu. Jadi sekarang ni antara cyclopropyl dengan cyclopentane sekarang ni dua-dua ni tengah berlumba nak siapa yang nak jadi carbon yang pertama. Jadi kita akan start numbering daripada kanan ke kiri. Sebab kanan ke kiri ni akan menjadikan sini nombor 1, ini nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kenapa saya letak ini nombor 1? Disebabkan oleh dia punya alphabetically order. Ini prop, ini pen. Okay, dua-dua cyclo depan, jadi yang membezakan ni adalah nama kat belakang tu. Pentyl dulu, jadi nombor 1 kat sini. Jadi kalau nombor 1 kat sini, maka kalau ikut alphabetically order pun nama dia dululah. So dia akan jadi 1 cyclopentyl. Tak boleh pentane Kenapa tak boleh pentane? Sebab dia bukan parent chain. Dia adalah substituent. Jadi pentyl, kemudian pada carbon yang keempat kita ada cyclopropyl. Propyl juga bukannya propane sebab dia substituent dan barulah letak nama parent chain dia adalah butene. Okay, so itu nama dia. Okay, 1 cyclopentyl, 4 cyclo, betul tak nama dia? Okay, cyclopropyl. Okay, jadi saya tengok siapa yang dapat jawapan yang betul ni kejap. Tadi ada ramai bagi jawapan. Tengok siapa yang orang yang pertama bagi jawapan yang betul. Ada berapa orang ni? 15 orang kejap. Dayang, salah. Nur Atika,
Atika betul tapi tadi dah betul kan? Okey, Atika saya pass pada orang lain. Farah, salah. KMM Farah Wahida pun salah. Ain Syafiqah, 1 cyclopropyl salah. Farah Wahida. Okey, Sofia pun salah. Iskandar, salah. Ada orang betul ke ni? Dayang, 1 cyclopropyl salah juga. Farah Diana, 1 cyclopropyl salah juga. Syafiqah, salah. Hardiana, salah. Ainul, salah. Nama dah betul tapi salah numbering pula Ainul. Tak ada orang betul. Oh, none of you got it right. Saya rasa kan tak ada siapa yang bagi yang tulis kat sini, tak ada siapa dapat betul. Ramai letak cyclopropyl kat depan kan? Ramai letak cyclopropyl kat depan. Tadi so saya bagi kepada yang paling dekat lah. Saya bagi kepada Ainul sebab dia je yang letak cyclopentyl kat depan. Okay, Ainul nanti tolong mesej saya saya nak transfer Touch and Go e-wallet tu. So again, my handphone number 019-623-4253. Tolong mesej saya supaya saya boleh acknowledge you lah. Okay, I know, thank you very much. You got it right. Walaupun nombor salah tapi saya rasa you got the nearest answer possible. Okay, Ainul tak tahu siapa Ainul ni. Ainul Okay. Alright, now kita pergi kepada next one. Boleh so kenapa saya letakkan ni kat sini adalah disebabkan oleh PE. Bukan PRO ni tak. Okay, PE come first lah. Okay, alphabetically order. Saya rasa soalan ini sangat tricky lah. Okay, next. Okay, baru soalan nombor 2 kan? Ya Allah. Okay, combustion of alkanes in the air give non-poisonous and non-polluting products depending on the condition in which the combustion takes place. Okay, write the chemical equation when hexane. Okay, hexane reacts with excess oxygen. Jadi saya rasa untuk soalan combustion ni guys, yang paling penting adalah write the chemical formula correctly dan juga jangan lupa balancekan equation. Okay, ini adalah antara salah satu-satunya, bukan satu-satunya ni kot saya rasa antara sedikit very limit sangat antara equation yang memang dalam organik yang you kena balancekan. Kalau dalam physical chemistry yang kita belajar SEM 1 memang mostly kita kena balancekan kan, tapi untuk equation dalam organic chemistry biasanya kita tak balancekan, tapi kecuali yang ini sebab kita anggap ni adalah chemical equation yang biasalah. Alright, untuk excess oxygen bezanya antara dua ni apa agaknya guys Untuk dua-dua ni apa yang membezakan antara excess dengan limited ni, if you can share with us? Apa yang membezakan chemical equation yang melibatkan excess oxygen dan juga limited oxygen ni? Apa yang membezakan? Yes, dia punya produk. Very good, Syafiqah. Apa ni? Zibat apa ni? Satu produce CO2, satu CO. Very good. Betul. Okay, produk dia. Dia punya produk lah. Untuk excess oxygen, produk dia adalah CO2 dan juga H2O. Kalau limited oxygen, dia punya produk adalah carbon monoxide dan juga H2O. Dua-dua ada H2O lah, tapi cuma dari segi CO2 ataupun CO. Right? Jadi kita ada hexane. Hexane adalah 6 carbon alkane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kan? C6, H14 ataupun CN, H2N plus 2. Jadi kita ada C6, H14, okay, plus oksigen. Masa ni boleh pakai chemical formula, boleh pakai molecular formula sebab kita bukan nak buat structural formula. Kena bezakan. Bila soalan minta structural formula, you kena tunjukkan structure dia macam mana. Beza macam tadi kan, ingat tak tadi soalan mana tu? Macam ni. Kalau you nak bagi tadi C3, H5 kan, kat mana yang kita nampak dia punya structural formula dia? Faham tak? Kita tak nampak pun structure dia sebab yang ni macam nak play safe, tak nak lukis benda ni. Nampak tak? Saya nampak macam ni nak elak daripada lukis macam ni dia bagi C3, H5 sekaligus macam tu. Okay? Jadi so bezanya dengan yang soalan sekarang ni, kita nak buat equation. Jadi yang ni kita kena pakai molecular formula. Okay? Jadi sekarang ni kita akan letakkan dia produk dia adalah CO2 dan juga plus H2O. So kita just balance lah Kita ada 6 sebelah sini. So 6 CO2. Jadi 14 kat sini. So kita ada 7 sini, 7 lah 7 kali 2, 14 kan. Jadi sekarang kita ada berapa oksigen ni? Ni ada 12. Ni ada 7 kan. 13 kan. Jadi kita akan buat 13 per 2 kot
Kan 13/2 sebab dia kan dapat nak balancekan kat sini. Betul ke 13 ke? 12. Betul ke saya cakap ni? Betul ke saya tulis ni? 6 darab 2, 12 kan? 7, 12, 19 lah kan? 19. 7 campur 2, 19/2 eh. Betul ke saya buat ni? 12. 12, 7. Betul lah kan? 19/2. 19/2 bukan ke 8. 9/2 kan? Okey, 19/2 dan akan jadi 19 lah sebab sebelah kanan, kiri 19, kat sini 19. Betul Okey, so kat sini kita ada yang kedua. So ini adalah yang pertama. Jangan lupa label label. So yang kedua adalah ataupun you buat dalam, tak nak label pun you buat dalam access for example. Okey, ini dalam limited. Kita ada C6 again, hexane juga 14 tambah dengan oksigen. Kita akan dapat dekat sini carbon monoxide. Again guys, C besar, O besar. Jangan buat C. Ini sebab dah banyak kali benda ni, sebab dah banyak kali saya jumpa dia akan tulis CO. Ini cobalt. Okay, ini cobalt bukannya carbon monoxide. You please be careful when writing equation yang melibatkan benda ni lah. Ini benda-benda yang selalu jumpa benda ni. Sayang sebab dia bukan tak tahu, dia tahu tapi terkecil pula dia punya O tu. Kalau saya nampak C tu macam agak-agak macam ni, tak adalah saya nak penalize. Tapi kalau memang obviously nampak macam tu, memang kita akan salahkanlah you punya jawapan tu. Okay. Carbon monoxide dan juga water. Okay. Okay, so kita ada 6 CO2. Jadi 14, 7 lah. Jadi bilangan yang berbeza antara atas dan bawah ni adalah bilangan oksigen yang kita kena balancekan. So berapa kat sini? Okey, kita ada 6O. Kita ada 6O kat sini. Kita ada 7, 13 lah. So 13/2 kan? Okey, 13/2 oksigen. So itulah jawapan dia. Jadi saya rasa itulah jawapan dia accordingly. Okey, so tak payah nak kena letak gas ke apa-apa, tak payah letak. So kita nak minta, kita just nak tengok ada produk dan juga ada reactant yang betul dan juga kena balancekan. Okey. Okay, next C. Soalan tentang physical properties. Which of the following alkanes has lower boiling point? Explain your answer. Saya berdasarkan apa yang saya pernah lalui dengan pelajar-pelajar saya, soalan ini tak ada orang yang tak boleh jawab. Semua dah tahu dah cara nak jawab kan, sebab saya rasa by this time dah set yang ketiga dah pun kita dah banyak dah buat soalan macam ni. Saya rasa soalan ni boleh jawab, tetapi soalan ni mungkin boleh misleading disebabkan oleh you nak jawab apa yang you nak jawab. Okay, you tak jawab apa yang soalan tanya. Kat situ je sebenarnya yang boleh menyebabkan you salah. Jadi bila soalan ni keluar macam ni, kena highlightkan soalan ni dia nak lower boiling point. Jadi ikut. Jangan bagi, sebab you dah hafal kan, ataupun you dah memang tahu nak jawab dia mesti higher boiling point, sebab you rasa macam kebanyakan soalan semua minta higher boiling point. Jadi kita kadang-kadang tak sengaja kita akan macam dah biasa semua higher boiling point, tiba-tiba dalam exam keluar pula lower boiling point. Guys, it might happen to you also kan. Jadi bertenang dulu bila jawab soalan, especially sebab soalan ni memang kebanyakan orang akan boleh silap sekiranya tak perasan dia nak lower sebenarnya. Jadi kalau soalan tu you jawab higher, salah. Terus salah you punya point. Salah maksudnya you takkan, instead of 4 marks kan, mungkin you akan dapat 2 ke, 3 ke ataupun 1 ke, bergantung kepada macam mana you explain. Tapi apa yang you explain kena last kali menjurus kepada lower boiling point. Jangan buat higher boiling point. Walaupun sebenarnya tak salah pun penerangan tu, tapi dia tidak menjawab soalan. Jadi sayanglah, dah bazirkan masa kan, dah spend masa untuk jawab, tiba-tiba alamak salah pula. Sebab apa? Sebab higher boiling point. Dekat situ yang biasanya berlaku. Okay, jadi bila dapat soalan ni macam saya kata tadi, highlight lah. Okay, highlight dan sorry. Dan as much as possible, try to jawab soalan berdasarkan apa yang soalan tanya. Contoh sekarang kalau lower boiling point, so you decide. You decide lah antara dua compound ni, sebab dia memang akan bagi dua compound kan, sebab kita hanya compare. Jadi antara dua compound ni, yang mana satu yang you rasa dia akan ada lower boiling point, jadi penerangan you semua letakkan itu sebagai kita punya titik fokus. Okay, fokus kat situ. Jangan kejap you cerita pasal A, kejap you cerita pasal B, kejap point yang pertama A, kejap nanti point yang ketiga tu B pula. Faham tak? Jadi kita kekalkan apa yang kita nak jawab, dan jawapan kita tu kita buat
apa yang kita buat tu maksudnya decide daripada awal siapa yang you rasa lower boiling point dan penerangan you gunakan itu sebagai kita punya perbincangan. Okey, jangan tukar-tukar kejap poin pertama A, kejap poin kedua B, kejap ketiga. Okey, jadi sekarang ni bila yang mana satu lower boiling point, cuba kita tengok structure dia. Okey, jadi kalau tengok structure dia kat sini, kita ada pentane 1, 2. So, saya rasa saya nak suggest you lukis. Sebab saya sendiri kalau saya tengok saya macam saya tak nampak benda ni kan. Jadi kalau lukis tu you boleh nampak apa yang sebenarnya yang disembunyikan, yang tersembunyi di sebalik nama tu kan. Jadi kalau kat sini kita ada pentane 5 karbon, tak payah buat structure penuh pun tak apa, tapi kalau you nak buat pun boleh juga. You buat A. Kita pada karbon 2 kita ada metil. Karbon yang kedua ada metil, karbon yang keempat dan keempat. Okay, so boleh je kan structure dia tak adalah structure yang teruk sangat kan nak buat. Jadi structure yang agak simple bagi saya. Kat sini, so kita ada CH2, kat sini ada CH3, CH3, CH3. So buatlah structure A. Kemudian structure B, kita ada nonane. Jadi nonane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, payah pula baik kita buat skeletal structure je. Okay, CH2, CH2, ya Allah. Okay, CH2, CH2. Okey, bila dah lukis macam ni, okay, apa yang seterusnya you kena tengok ialah kira bilangan karbon. Dekat dalam A berapa karbon, bilangan B berapa karbon. So that is the most important thing yang you kena kata dulu, okay? You kena settlekan benda dulu. Tengok bilangan karbon. Kita tengok bilangan karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ada 9 karbon. Yang ni ada definitely nama dia nonane kan. Jadi mesti adalah 9 karbon. Oh, okay, baru you perasan. Oh, dua-dua ni 9 karbon rupanya. Dan you tahu tak, sebenarnya kebanyakan orang bila buat soalan ni, dia nampak yang A ni bukan 9 karbon, dia nampak yang A ni adalah 5 karbon saja. Okay. Benda biasa berlaku. Dia nampak yang ni 5 karbon. Dia tak perasan yang nama dia ni adalah 2244 tetramethyl. Jadi 2244 tetramethyl ni adalah part of the structure. Tapi dia nampak parent chain je. Jadi dia kata ini 5 karbon, yang ni adalah 9 karbon. Jadi boiling point yang ni lagi rendah disebabkan oleh dia punya bilangan karbon ni 5 karbon. Jadi walaupun jawapan dia sebenarnya memang ini rendah, tetapi point dah salah. Okay, jadi jangan ambil parent chain saja sebab nama ini adalah disebabkan oleh kesemua ni. Semua ni adalah structure dia. Jadi dia bukan 5 karbon, dia adalah 9 karbon. Okay, jadi kita nampak bahawa kedua-dua ni adalah 9 karbon. Jadi tapi bezanya ialah yang pertama tu dia ada branches kan, yang kedua tu dia adalah linear chain hydrocarbon. Okay, jadi you tahu kan bila bilangan karbon yang sama kita akan tengok dari segi branches ke, is it branch alkene ataupun dia adalah linear chain alkene. Sebab linear chain alkene dia punya surface area dia lebih besar dan bila lebih besar dia punya tarikan lah antara intermolecular forces antara dia punya surrounding molecule dia akan jadi lebih kuat, so dia akan ada higher boiling point. Okay, tetapi untuk yang ada branches ni dia akan reducekan surface area, okay, making the strength tu akan weaken dan dia akan ada lower boiling point. Jadi sekarang kita akan pegang kepada ini. Pegang 2244 sebab dia lower boiling point kan. Jadi penerangan you ataupun you punya explanation you ataupun you nak elaborate point kena pegang dengan A ni. So sama ada you nak sebut 2244 tetramethyl pentane ataupun you nak cakap A ke compound A ataupun compound B pun boleh sebab dalam soalan memang dah bagi tahu A dengan B kan. Jadi boleh. Ataupun kalau sekiranya nama dia panjang dan A dengan B tidak diberikan, you boleh assign sendiri structure 1 ataupun structure 2 for example, ataupun structure A ataupun structure B, structure M ke structure N ke, suka hati you lah. Sebab kita tak nak sebut baju panjang-panjang kan nama dia ni kan. Jadi you boleh assign apa-apa alphabet ke, apa-apa nama ke untuk you menggantikan daripada nak sebut nama dia panjang-panjang tu kan. Penat juga nak tulis kan. Okay, kita kan type kan, kita tulis nama. Jadi boleh assign apa-apa nombor ataupun apa-apa alphabet untuk menggantikan nama dia. Okay. Jadi sekarang ni point yang macam saya kata-kata tadi adalah tentang branch. Okay, dia has more branch. Okay, bila dah branch maksudnya dia akan jadi more compact kan, dia akan lebih more compact, jadi dia akan reduce, surface area dia akan berkurangan. Okay, surface area dia akan berkurangan. Jadi dia bila surface area makin berkurangan, jadi apa yang jadi adalah dia punya strength kan, strength of van der Waals forces ataupun strength dia punya London forces. You boleh guna van der Waals ataupun you nak terus spesifik kepada London forces pun tak ada masalah. Okay, dan juga dia akan efek kepada siapalah boiling point dia. Saya nampak markah kan, so ini adalah point dia. Okay, jadi kita pergi kepada tengok jawapan dia yang saya dah sediakan. Okay.
So both 2,2,4,4 tetramethylpentane and nonane have the same molecular weight because both are isomeric alkanes with 9 carbon atom, guys. Soalan ni, kalau tengok dia ada bagi you 4 markah, tapi kemungkinan saya rasa lah based on my experience, markah ini boleh jadi 5 markah. Dia bagi 4 markah, tetapi bila marking scheme dia akan tambah 1 markah dekat sini. Extra mark. Okay, sebab tu markah dia sebenarnya kadang-kadang kita ada total semua soalan 1 sampai soalan 6, total biasanya sepatutnya total adalah 80 markah. Tapi boleh je markah tu jadi 84 ke, 83 ke sebab ada extra marks untuk soalan-soalan yang macam ni. So maksudnya keistimewaan dia adalah kalau kita ada extra marks ni, kalau you salah kat soalan mana-mana, you akan still dapat markah penuh juga. Faham sebab ada extra mark kat sini. Saya rasa point ni sangat penting disebabkan oleh you nampak bahawa dua-dua compound ini dia ada bilangan karbon yang sama. Jadi bila bilangan yang sama maksudnya dia punya point yang kita nak bezakan adalah bukan dari segi molecular weight. Dia ada benda lain lagi. Okay? Jadi sama ada you nak bagi tahu dia same molecular weight ataupun dia adalah alkane with 9 carbon atoms. Boleh je mana-mana yang memberitahu bahawa bilangan karbon dia sama. Okay? So 1 markah kat situ. Kemudian next you bagi tahu, okay ini sebenarnya markah dia kat sini lah. Okay, so dia punya point yang kita nak bagi markah adalah you bagi tahu yang A ini tadi A, kan ini adalah A kan, is an alkane with 4 branches ataupun dia ada banyak substituents, branches lah while nonane is a branch alkane. So you will get 1 mark here. You bagi tahu ni. You bagi tahu ini ada 4 branches ataupun you kata dia has more branches pun tak apa, tak ada masalah, tak payah cerita sampai pun tak apa. You bagi tahu has more branches. Kan, while nonane is an unbranched ataupun linear chain alkane, boleh juga linear chain alkane. Okay, 1 mark. Kemudian, so kenapa pula pasal kalau branch ni? So dia akan pergi kepada contact molecular surface area lah ataupun surface area. Okay, dia akan menyebabkan yang 2,2,4,4 panjang pula namakan yang A tadi ni smaller than nonane. Nampak tak? Okay, nampak tak? Sebab saya dah decide dia ni yang lower boiling point kan. So saya akan cerita dia je. Saya tak nak cerita pasal nonane ni sebab nonane ni dia punya boiling point lagi tinggi kan. Jadi sebab tu pegang satu dan fokus kepada itu dan elaborate dan explain you punya penerangan you. Okay, jadi next adalah tentang strength. So sama ada you nak sebut pasal van der Waals ke ataupun you nak cerita pasal London forces. Yang ni general. Okay, dan ini adalah spesifik lah. Dia memang ada London forces. Tak kisah pun mana-mana. Okay, boleh. Tapi biasanya orang gunakan London forces lah. Sebab kita bukan nak compare satu tu dia dipole ke ataupun hydrogen bond kan. So it is not very important. Yang penting kita nak cerita pasal dia punya intermolecular forces. Surface area ni akan berkait, akan efek kepada intermolecular forces dia. And thus boiling point dia, dia punya energy needed dia. Sebab ini akan point yang sama guys Ini point yang sama. Kena cerita lah tapi dapat 1 markah je. Dan markah yang terakhir adalah you bagi tahu dia ni, yang panjang nama dia ni, has lower boiling point than nonane, 1 markah lagi. So markah dia ada 1, 2 surface area, 1 markah lagi. Okay, 3 cerita pasal strength dan berkait dengan energy dan markah yang keempat adalah bagi tahu siapa. Sebab soalan bagi tahu kan, soalan tanya yang mana satu kan, which of the following alkane. So markah you kena bagi tahulah siapa yang warna biru ni. Okey, jadi untuk saya punya point yang pertama ini saya rasa adalah markah ekstra untuk diberikan sebab you bagi ini maksudnya dia bukanlah something yang penyebab kepada kenapa ni lagi rendah daripada yang ni kan. Tapi adalah extra point saya rasa untuk nak membezakan antara orang yang faham, betul-betul faham dengan saya rasa lah. Okay. Jadi buatlah yang ni walaupun sebenarnya kalau ikut skema tak dapat markah. Tapi saya rasa selalunya markah ini diberikan untuk extra marks. Markah tambahan. Okay. So 4 markah, betul kan 4 markah kan? Okay, ada 4 markah kat situ. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Saya rasa ini adalah penerangan yang jelas kat sini. Okay, Nurhana tanya, can our answer be point form and not paragraph? Boleh guys, tolonglah jawab dalam bentuk point form. This is not biology tau. Biology mungkin kena jawab dalam bentuk point kan. You jawab macam ni dah okay dah. This is what your answer supposed to be. Buat macam ni, senang nak tanda. Kita bukan biology nak kena buat dalam paragraph kan. Jadi chemistry ni dia in between fizik dengan juga biology. So make your points delivered easily. Saya baca tu saya nampak okay, macam tu. Buat macam ni, macam ni dah sangat okey dah macam ni. Okay, jadi elakkanlah daripada, saya tak pastilah sama ada dalam kelas lain
lecturer dia suruh bawa dalam paragraf, tapi for me sebagai pemeriksa, saya dah tanda kertas saya rasa dah berbelas tahun, kita tak pernah pun minta kita tak pernah pun highlight tentang paragraf tu, tak ada, dan kita punya point pun memang dalam point form. Jadi by all means saya rasa buat dalam point form lah, so that your point can be easily detected lah ataupun easily recognized macam tu. Okay, go for point form, tak payah buat dalam bentuk paragraf, panjang nak baca, saya macam aduh mana point ini. So go for point form. Okay, tak salah pun, memang dalam macam ni pun. Selama ni yang marking pun kita memang buat dalam bentuk macam ni je. Okay, alright, next one. Okay, baru nak masuk question sudah pukul apa ni? 10.30, okay, insyaAllah sempat. Okay, next one, soalan ketiga ni adalah soalan alkene kan? Okay, chapter alkene. Okay, carbon-carbon double bond. Alright, draw the structural formula for the following alkenes. Kita ada 3-ethyl pentene, saya draw lah kot pentene, pentuin. Jadi kita ada yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5 carbon, pent. Dan pada carbon yang kedua kita ada double bond. Tak punya saya ingat. Pada carbon 3 kita ada ethyl. 1, 2, 3. Kita ada ethyl. CH2. Dekat sini tak payahlah nak kena particular, expanded ke, condensed ke, skeletal ke, it doesn't matter. So sebab soalan kita nak structural formula, jadi bolehlah guna expanded ke, boleh guna condensed ke, boleh guna skeletal ke, suka hatilah nak buat. Sebab soalan ni dia nak structural formula. So apa-apa yang belajar pasal 3 tu boleh guna mana-mana, boleh nak gabung-gabungkan ke. Kadang-kadang saya pun gabung je, 3-3 ni saya buat dalam satu structure dia, boleh je, tak ada masalah. Sebab soalan bukan nak spesifik. Tapi untuk soalan dalam chapter pertama, soalan pertama tak boleh suka hati. Yang tu kena betul-betul faham expanded macam mana, condensed macam mana dan skeletal macam mana ya. Okay, kemudian itu sajalah kot. The rest semua you just completekan octet dia. Kita ada H kat sini, buatlah, nampak tak, saya suka hati saya nak buat macam ni. One yang penting 3 cukup. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cukup. Kita ada CH2 dan juga CH3. Ataupun kalau nak buat dalam bentuk skeletal, 1, 2, okay, pentene kan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carbon yang kedua kita ada double bond. Carbon yang ketiga kita ada ethyl. Okay, dan okay, so sama ada inilah ataupun yang ni suka hati. Kalau saya memang suka pakai inilah. Okay, next, number 2 kita ada cyclobutene. Okay, go for parent chain dulu Bila kita dapat soalan macam ni, go for parent chain dulu, cyclobutene. So cyclobutene is like this. Memang go for skeletal lah, cyclobutene. So tak payah nak kisah nak tak kat mana double bond tu, suka hatilah kat mana pun, asalkan ada satu double bond, right? Kemudian bila you ada double bond ni, you kena ingat dalam kepala bahawa double bond ni mengambil kedudukan 1 dan 2. Wajib. Okay, dalam alkene. Jadi kita ada pada carbon yang ketiga. Jadi kalau letak kat sini salah lah. Okay, bila dah buat cycloalkene, double bond tu akan mengambil tempat 1, 2. Wajib. Okay, sebab tu kita tak bagi tahu nombor kat mana, sebab dia memang dah wajib 1, 2. Okay, jadi carbon yang ketiga baru kita ada isopropyl. Jadi isopropyl ni structure dia adalah, kalau isopropyl CH3, CH3, H. Ini adalah structure isopropyl. Okay, jadi dalam bentuk skeletal dia macam tu lah. Okay, so that is isopropyl. Okay. Saya rasa ni paling senang lah kot go for skeletal structure. Okay, number 3. Okay, trans 2 pentene. Okay guys, saya rasa saya nak highlightkan benda ni lah kot Benda lain tak berapa penting sangat. Saya cerita pasal benda ni. Okay, guys, bila kita ada perkataan trans dekat depan ini, dia mesti melibatkan 3D. Okay, structure yang dilukis dalam bentuk 3D. Jadi most of the time kita memang even saya pun, saya rasa saya tidak nampak je structure ni, saya boleh tahu macam mana structure dia tak. Okay, kita akan ikut berapa step lah bila nak lukis structure trans ataupun cis. Okay, yang pertama adalah go for dia punya parent chain dulu, pentene. Go draw pentene dulu. Okay, kita akan lukis 1, 2, jangan sibuk-sibuk nak cerita pasal trans ke cis dulu kita tak hirau, kita abaikan yang tu dulu. Kita buat parent chain dulu. Okay, pentene 5 carbon. Okay, kemudian kita ada carbon yang kedua, double bond berada pada carbon yang kedua. Okay, so ini adalah structure dia. So yang ni adalah CH3. Kita ada H lah kat sini kan, tak ada apa-apa lagi. So this one adalah hydrogen, this one pun ada hydrogen, yang kat sini adalah CH2 dan ini adalah CH3. Okay, buat ini dulu. First thing, kalau you rasa macam susahnya nak lukis structure ni kan, sebab you tak ikut step. You skip step.
langkah step yang sepatutnya you buat. So step dia apa dia? Pertama lukis dulu. Lukis je biasa je, lukis biasa-biasa. Okay. So ini step yang pertama. Step yang kedua adalah keluarkan karbon-karbon double bond itu. Keluarkan benda ni. Identify kat mana karbon-karbon double bond dan identify pada karbon tu, karbon yang pertama dengan karbon yang kedua ni, apa group yang attach directly dengan dia. Okay. Jadi karbon yang pertama ni ada CH3 dan juga ada H pada dia. Karbon yang pertama. Karbon yang kedua, dia ada struktur hidrogen dan juga struktur acetyl pada dia. Jadi inilah yang akan menentukan sama ada nak buat cis ke nak buat trans. Okey, jadi sekarang trans bermaksud siapa yang akan jadikan dia trans? These two hydrogen akan menjadikan struktur ni trans. Okey, jadi barulah buat struktur cis trans dengan cara keluarkan C double bond ni. Okay, kita keluarkan C double bond C. Kemudian baru buat dalam bentuk dia punya 3D yang macam terkangkang. Student saya kata ini struktur terkangkang ni kan macam ni. Okay. Dia sebenarnya terkangkang tu apa? Dia bentuk trigonal planar kan. Ni 1, 2, 3 kan nampak tak? This one sebenarnya 1, 2, 3 untuk satu karbon. Okay, trigonal planar kan. So bila you sambung lagi dengan satu karbon lagi, sebab tu dia akan dapat struktur macam tu. Kan? Dia sebenarnya trigonal planar untuk satu karbon dan gabung lagi dengan karbon yang kedua is another trigonal planar shape. Jadi bila you gabung dapatlah bentuk macam ni. Okay. So next is barulah letakkan mengikut apa yang kita nak buat. Kita nak buat cis ke kita nak buat trans. Jadi sekarang yang menyebabkan dia trans ni adalah these two hydrogen. Trans ni adalah opposite kan. Maksudnya karbon yang pertama ni H dia dekat sini. Dan kalau you buat H dekat sini dia akan jadi cis. Okay, so jangan letak kat sini lah. Kita akan letak pada karbon yang bertentangan pada karbon adjacent dengan dia tu. Karbon sebelah tapi bertentangan. So H will be here. So then, itulah trans. Okay, kemudian yang dan the rest tu just lukislah balik semua. Okay, so karbon yang pertama ni ada CH3. So I'm going to draw CH3 kat sini. Dan karbon yang kedua ada acetyl. CH2, CH3. Okay, dah siap. Itu je lah. Macam tu cara lukis dia. Okay, kena flow. Walaupun you rasa macam, alah leceh, you akan dapat betul kalau you buat cara macam ni. Okay, first step, lukis je struktur dia dan kemudian identify karbon-karbon double bond, keluarkan dan kemudian identify pada karbon yang pertama, karbon-karbon double bond yang pertama tu apa group dia dan karbon yang kedua, karbon-karbon double bond yang kedua apa group dia, kemudian susun mengikut apa yang soalan nak, cis ataupun trans. So yang warna biru ni yang menjadikan dia trans. Okay, so itu adalah apa yang saya boleh share lah untuk soalan yang berkaitan lukis struktur cis ataupun trans. Sebab yang ni memang selalu akan ada kesilapan lah bila buat sebab kita memang tak boleh terus, saya tak boleh terus buat macam ni. Saya pun mungkin akan boleh silap juga. Jadi buat ikut step by step ya. Okay, next. State. Markov-Nikov rule dan juga set Zephyr. Tiba-tiba keluar soalan. Apakah? Terus nyatakan apakah Markov-Nikov rule dan juga set Zephyr. Satu lagi guys, saya nak share juga. Set Zephyr ni saya rasa ramai orang dapat betul bila katakan soalan yang keluar. Okay, what is the rule to determine major product? Sorry. Bila dia buat addition, bila soalan macam keluar contohnya macam soalan, lepas tu dia kata state the rules. Okay, saya perasan set Zephyr ni ramai orang dapat betul tapi Markov-Nikov ni ramai orang tertinggal kat sini. Jadi benda yang selalu tertinggal. Ramai orang tulis nama dia sebagai Markov-Nikov. Tertinggal V kat sini. Okay, so ada dua Markov-Nikov. Ini antara bila salah V, kalau salah ke? Ya, salah. salah kan tak boleh. Nama tak boleh silap. Nama kena as it is. Kalau nama dia ada 8 alfabet, kena ada 8. Tak boleh nama salah. Walaupun macam lebih kurang tak boleh lebih kurang. Nama kena tepat. Okay, jadi please be careful. Soalan ni bukan nak cerita pasal nama. Soalan ni nak cerita pasal apakah nama rule tu, apakah rule tu kan. Tapi cuma sambil-sambil ni saya nak beritahu sebabnya antara yang kesilapan yang kalau soalan tanya apakah nak state the name of the rule, ini antaranya tertinggal kat sini. So highlightkan benda tu So ini ada bagi saya tak dapat nak explain tentang benda ni. Just ni lah. So Markov-Nikov rule states that so tertinggal pula Okay, so Markov-Nikov rule state that in electrophilic addition of HX to an unsymmetrical alkene, the hydrogen will be added. Saya rasa as it is lah guys. Tak ada apa pun yang saya rasa yang boleh discount, tak ada. As it is lah. Okay, so the hydrogen will be added to the to the carbon-carbon double bond that has greater number of hydrogen atom. Tak payah directly bonded ni pun tak apa kot. Okay, tak payah.
to the double bond carbon that has greater number of hydrogen. Cukup dah. Okay. Yang penting you sebutlah dalam addition reaction sebab Markovnikov ni dia bukan dalam elimination, dia dalam addition reaction. Jadi kalau ditambahkan HX, hydrogen tu akan ditambah pada carbon double bond yang banyak hidrogen. Okay. So kalau untuk Setzeff rule pula dia cerita pasal major minor. Okay. Jadi kalau dalam Setzeff rule dia kata dalam elimination reaction alkohol ni pun tak apa, tak payah mention. This one tak payahlah ni. Okay, yang penting you bagi tahu major product adalah carbon-carbon double bond that has greater number of alkyl group ataupun substituent. Itu adalah tentang Setzeff rule lah. Saya rasa ni tak payah nak kena explain sangat lah. Dan soalan terakhir ke? Okay, soalan terakhir sekali. Based on the reaction scheme below, soalan dia apa? Draw the structural formula of A, B, C, D dan juga E. Suggest a test that can be used. Jadi soalan dia ada dua lah. Draw structure A, B, C dan juga A, B sampailah E. Kemudian suggest test. Kemudian dalam suggest test ni include chemical equation dan juga observation in your answer lah. Markah 9 weh. Banyak 9 markah. Okay, jadi again, guys soalan ni tak payah nak kena draw. Soalan tak suruh pun you, bukan, tak payah nak kena salin the whole thing. Dia punya diagram ni, tak payah salin. Soalan just nak you lukiskan structure A, B. Jadi maksudnya bila you lukis, tak payah lukis semua ni, just mention lah. Okay, lukiskan A apa, B apa, kan, C apa, D apa dan juga E apa. Itu je lah. Okay, tak payah salin balik. Unless kalau soalan kata redraw the diagram dan juga determine what is structure A anti structure E. Okay, jadi just dalam jawapan you just buat mention lah A tu apa, B apa, C apa lah ya. Okay, kita tengok soalan pertama A. So kita ada alkene, kita ada methyl, kita ada 1 methyl cyclohexene react dengan hidrogen dan juga nikel. Ini adalah reaction hydrogenation kan. So hydrogenation ni adalah tindak balas untuk tepukan alkene dengan cara masukkan 2 hidrogen. Jadi you akan dapat A ni akan jadi alkene lah. Jadi there is no more double bond kat situ. Kita akan dapat ini structure. Kita akan dapat methyl cyclohexane. Okay, kita akan dapat 2H masuk di sini. 1H masuk sini. Maksudnya kita akan dapat 2 bond lah baru kat sini. Ada 2H masuk dapatlah yang ni. Okay. B. Mana B? Atas. Okay. Kita ada addition of HBr. Guys, what is this? Do you know what this is? What is H2O2? What is that? H2O2 ni apa? Yes, peroxide Syafiqah. Thank you. It is peroxide. Apa kegunaan peroxide? Apa function peroxide dalam reaction ni? Kalau ada peroxide, apa jadi dengan reaction itu? Sepatutnya kalau kita punya reaction dia, saya akan tulis yang basic. Ini adalah original reaction. Ini adalah original structure. Yes, dia akan follow anti-Markovnikov. Kita baru cerita pasal Markovnikov tadi kan. Dia kata kalau ada structure macam ini, kalau ada structure carbon double bond ni, so the hydrogen will be added to the carbon double bond that has greater number of hydrogen. So H sepatutnya masuk kat sini kalau ikut Markovnikov. Tapi disebabkan adanya peroxide dalam reaction itu, maka dia akan lawan. Dia akan anti, dia akan opposite Markovnikov tu, di mana H akan dimasukkan di sini dan juga Br akan masuk di sini. Dia akan anti Markovnikov. Br pula yang masuk berkarbon yang banyak hidrogen itu. Sebab apa? Sebab ada peroxide. Dan please remember guys, addition of peroxide ni hanya kena pair dengan HBr. Tapi kalau sekiranya dalam reaction tu ada HCl dan juga H2O2, reaction tu akan follow Markovnikov walaupun ada peroxide di situ. Sebab berdasarkan observation, reaction tidak berlaku secara anti Markovnikov dengan HCl, hanya dengan bromin saja, HBr saja. Okay? Jadi inilah jawapan untuk B. Okay, tak nak buat H ni pun tak apa sebab skeletal structure memang H tak ditunjukkan. Tapi kalau nak buat, you rasa nak tengok, nak nampak you punya addition tu jelas kan, letaklah, tak ada masalah pun. Okay. Kemudian untuk C, yang C ni adalah follow Markovnikov lah kan. So dia ikut macam biasa lah kan untuk yang C. Untuk yang C ni seperti biasa. Dia akan ikut Markovnikov, maksudnya H masuk dekat sini, H masuk sini dan dia akan masuk dengan Br. Okay, so ini adalah C lah. Kesalahan ni pula kejap. Okay, so D, kita pergi kepada D, mana D? Okay,
kita ada 1-methyl cyclohexene kemudian react dengan water dan juga sulfuric acid. So ini adalah hydration kan. Tidak balas hydration yang terbalik dengan dehydration lah. So kita ada water dan juga H2SO4 sulfuric acid, maka reaction dia lebih kurang macam dekat atas juga, cuma dekat sini akan masuk dengan H masuk sini, dia akan masuk H lah H masuk sini, OH akan masuk dekat sini. Kita akan dapat masukkan water dalam ni. Kita akan dapat produce an alcohol, okay, untuk D. So D is an alcohol. Yang ni H saya buat je lah so supaya nampak apa dia. Okay. Kemudian last kali adalah E. Guys, kat sini lah yang saya nak highlightkan kat sini Guys, addition of bromine ini ada dua tau. Okay. Satu bromine yang kita tambahkan dengan CH2Cl2 dan satu lagi ialah kita tambahkan bromine dalam aqueous. Ada beza. Okay, ada beza. Memang berbeza sebabkan kalau you ada bromine, lepas tu kat sini dia tak buat dia buat Br tu dia bagi macam ni. So yang ni Br masuk dua-dua. Okay, produk dia kat sini kalau sekiranya reaction ni berlaku dengan bromine dalam kehadiran dichloromethyl ini, produk dia akan jadi macam ni. Okay, Br masuk sini dan ada Br kat sini. Betul. Okay, sebab apa? Sebab dia gunakan ini adalah kita panggil inert solvent. Inert ni lengai, inert ni dia unreactive, okay, inert solvent. Tetapi maksudnya kalau kita masukkan dia dalam inert solvent, yang akan react adalah bromine. So solvent dia tak ambil part pun dalam formation of product. Tapi bila you buat bromine dalam aqueous, dia bermaksud ni bromine dan juga H2O. Maksud dia. Okay, jadi kita masukkan bukan inert solvent, kita masukkan dia active solvent. Jadi maksudnya produk yang akan masuk ni adalah satu Br dan satu lagi adalah OH. You akan dapat masuk satu Br, satu OH. Okay, jadi dalam kes ini, dia tidak ada sebarang aturan apa-apa. Dia bukan Markovnikov rule ke, Setzer rule ke, tapi kita macam lebih kurang macam follow Markovnikov rule. Dalam kes ini, seolah-olah macam Br ini macam hidrogen dalam Markovnikov rule. Okay, jadi bermaksud E ni adalah dia kena take note on dia punya apa tu dengan dia punya apa nama ni solvent juga. Okey, kat sini adalah metil. Okey, jadi dalam kes ini OH Br akan jadi macam hidrogen dalam Markovnikov. So dia akan masuk pada carbon double bond yang banyak hidrogen. Okey, yang ini akan masuk dengan OH. Okey, so this is E, structure E. Okey. Ada soalan bertanya so untuk soalan yang Br ni kalau ataupun halogen lah penambahan halogen. Jadi please look at the solvent being used dalam reaction itu. Adakah dia gunakan inert solvent? Inert solvent yang ni je dichloromethane. Okey, tak ada yang lain. Okey, ini ataupun dia gunakan aqueous. So aqueous pelarut dia take part dalam reaction itu. Maksudnya dia sekali akan ada dalam produk. Tapi kalau you gunakan inert solvent dia cuma ada tapi sebagai pelarut je. So dia tak ambil part pun dalam penghasilan produk. Okey, jadi take note on this one lah. Alright. Okey, dan soalan terakhir sekali adalah so, kita dah ada berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5 markah. Jadi satu tu satu markah lah. Ya. Okay, suggest a test that can be used. Kita nak test, suggest a test, bagi nama test that can be used to distinguish 1-methyl cyclohexene and compound A. A ini adalah cyclohexene. Okay, so maksudnya A ni adalah alkene dan yang methyl cyclohexene ni is an alkene lah. Jadi maksudnya test ini dia nak satu test supaya kita boleh bezakan antara alkene dengan alkane. Itu dia punya test dia lah. Okay, jadi soalan ini since markah ini dah 9, yang ni dah 5 markah. Jadi maksudnya yang ini 4 markah je lah. So kita ada balance lagi 4 markah untuk kita bahagikan kat mana dalam dalam jawapan tu. Okay, jadi include chemical, soalan kata sejak test 1 markah. Dah 1 dah. Okay, so include chemical equations. Let's say equations, biasanya 1 markah je, takkanlah equations equation 1 markah. Sebab apa? Sebab biasanya equation ini adalah untuk yang positif saja, equation yang positif. Observation, yes, observation kena ada 2 sebab kita nak tahu yang negatif apa dia punya observation dia, yang positif apa dia punya observation. Saya rasa cukuplah 4 2 untuk observation dan 1 untuk equation dan 1 lagi ialah nama test. Okay, jadi test apa yang sesuai guys, you rasa? Siapa yang dah jawab soalan ni? Test apa yang sesuai? What test that can be used, that can best use to differentiate 1-methyl cyclohexene with methyl cyclohexene? Saya baca serupan.
Bayes test, very good. Syafiqah, Sofia, Bayes test betul. Okay, kita boleh gunakan siapa lagi jawab ni? Sekejap Farah, Farzana, ya good. Okay, ya betul. Kita boleh gunakan Bayes test. Okay, ini jawapan dia. Kita boleh gunakan Bayes test. Don't forget kena spell the name correctly lah Bayes test. Kemudian chemical equation dia seperti mana yang nampak kat sini. Kena ada kita punya 1-methyl sebenarnya. Okay, 1-methylcyclohexene. Okay, dia punya markah ni 1 tau. Jadi maksudnya kena betul semua. Tak boleh ada miss out anything daripada equation ni. Jadi kita ada potassium permanganate kalau guna Bayes test dan juga mesti dalam keadaan alkaline lah alkaline coal ataupun kena ada coal lah. Saya rasa kena letak coal. Kemudian apa yang berlaku ialah double bond akan putus. Dia akan masukkan 2 OH, satu pada karbon double bond yang pertama dan double bond yang kedua dan juga MnO2. Okay, manganese oxide. Saya perasan ada orang tulis MnO4 sebab dia ambil daripada nama dia ni. Nampak tak ni? Salah kita tak ada MnO4 tak wujud. Kalau ada pun MnO4 minus, permanganate ion. Ni ada. Tapi kalau yang ni dia bukan cerita pasal permanganate ion, dia refer kepada brown precipitate which is manganese oxide. Okay, jadi dia adalah MnO2. Jadi nama satu markah, equation satu markah. Okay, kemudian saya rasa observation dia, the purple color of CaMnO4 turns colorless and brown precipitate form, kena ada dua-dua ni dapat satu markah, dah 4, dah 3 kan. Jadi markah dia 4 je tadi, kita sebut 4 kan. Jadi markah yang terakhir adalah saya rasa untuk yang ni. Okay, the purple color of CaMnO4 remain unchanged untuk yang A tadi tu. Boleh je buat dalam bentuk table sebab saya ambil ni daripada skema jawapan, jadi saya malas nak buat table. Jadi you boleh buat dalam table, bentuk table tu, it's okay. Table yang template tu, lagi jelas kan, nampak kan, semua ada kat situ. Jadi yang ini adalah refer kepada A. Jadi A ni no observable change, okay, markah tak ada untuk equation tak ada markah. Okay, tapi kalau nak buat pun tak ada masalah. Yang penting markah tu dia ada daripada observation. So ada 4 markah lah. Okay. Guys, what do you think? Do you have other test that can be used untuk kita bezakan dua ni? Ada tak test lain selain daripada Bayes test? Ada tak yang buat selain daripada Bayes test? Ya, awak semua buat Bayes ke? Ada tak yang buat selain daripada Bayes test? Agaknya kalau you are given opportunity to give 2 tests, agaknya apa test lain yang you boleh buat untuk membezakan antara dua compound ini? Yes, betul Farzana, Sabrin, Najla, bromine in dichloromethane, very good. Good. Okay, betul. Kita boleh gunakan satu lagi adalah pilihan jawapan yang kedua adalah kita boleh gunakan ini. Okay, bromination in inert solvent test boleh juga guna. Boleh guna, tetapi untuk dalam kes ini kena highlightkan benda ini. Kalau you just buat bromine in dichloromethane macam tu saja, salah. Jadi untuk soalan ini, yang ni salah kalau buat macam ni salah. Kita kena highlightkan dark itu sebab alkane dia takkan react dalam gelap. Sebab tu kita boleh bezakan. Jadi kalau you nak gunakan bromination test ini, kena make sure ada perkataan dark itu. Tak ada perkataan dark. Okay, kena mention perkataan dark lah, kena ada dark dark baru kita boleh bezakan mana satu alkane, mana satu alkene. Sebab yang masa kita buat eksperimen tu yang kita buka balutan sugar paper kan, yang mana yang dalam gelap kita buka sugar paper tu dia memang dah colorless, tapi bila kita buka test tube yang ada dichloromethane, yang ada bromine dichloromethane dalam cyclohexane kan, warna dia masih lagi reddish brown. So that is how we can differentiate these two compounds lah, alkene dengan alkene dalam gelap. Okay, jadi kena make sure lah ada dark. Jadi dia punya markah dia, kita bagi markah dekat bromination test, nama test. Kemudian chemical equation, saya rasa satu je lah Kalau you nak buat 2, saya okey lah. Kalau nak buat 2 boleh, tapi cuma memang saya rasa tak dapat markah sebab markah dia 4 je. Jadi satu kat sini, satu markah dekat yang positive observation, positive equation lah yang bagi positive reaction. Okay, so nanti bila kita buat dengan bromine, 2 bromine masuk pada setiap carbon-carbon double bond itu, and then you bagi tahu reddish brown color of bromine liquid turn colorless, satu markah, dan markah yang terakhir adalah the reddish brown color of bromine remain unchanged untuk alkene itu. Okay, yang ni dia macam tak ada purpose tau you buat equation untuk yang negatif tu sebab dia no observable change. Okay, ada 4 markah kat sana, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so ada 2 lah. Kalau alkene dengan alkene ada 2 test. Satu boleh pakai Bayer, satu lagi boleh pakai bromination test. Right? So habis. Okay, that's all guys for question 1 and question 3. Berapa ni? Okay, lagi 2 minit. Okay, dah settle. Alhamdulillah tepat pada masanya. So is there anything that I can help you to still ada yang tak clear ke? Nak tanya apa-apa?
Tak ada lakon 2 jam dah. Okay, so I thank you for the participation. So hopefully boleh teruskanlah buat latihan yang lain. Dah buat tak yang keempat? So nanti next time kita boleh, saya tak jumpa lagi lakon ini adalah first and the last kot saya jumpa you all. So hopefully boleh teruskan dengan set yang keempat, set yang kedua, soalan 3, soalan 4 sampai 6 dan juga untuk yang set keempat lagi. Okay, so yang tadi tu Nur Atika, lagi siapa lagi Nur Atika dengan siapa? Siapa tadi? Nur Atika dengan Sophie Ainul. Okay, nanti Ainul tolong mesej saya. 2 orang je kan? Ada ring? Ada yang ketiga ke? Saya rasa 2 orang je kot nanti Ainul boleh mesej saya so sebab nanti saya nak bagi duit raya. Okay, so itu saja guys. So hopefully apa yang saya dah share ni sikit sebanyak boleh membantulah preparation you untuk PSPM nanti. So I wish you all the best untuk PSPM, buat yang terbaik, buatlah yang sehabis terbaik yang you boleh buat. Okay, so all the best. May the force be with you untuk 13, 14, 15, 16 hari bulan nanti. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you very much. Okay, welcome. Bye bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye bye. Thank you. Thank you, madam. Welcome. Welcome, Sabri. Welcome. Nanti saya share video. Okay.